السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dikasih yang bahagia seluruh warga Pelitahan Kuasa Surau Al-Mukhlisin, khususnya kepada sidang hadirin mukminin, hadirat mukminat, tuan yang Allah muliakan dengan iman. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan sebegini untuk kita, dengan maksudnya Allah rezekikan kita hati yang mahukan kebaikan. Ini tanda rahmat Allah dalam hidup kita. Yalah, waktu macam ni sedap duduk kat rumah kan, atau berjalan. Tapi begitulah, kita hidup kat dunia ni. Rasulullah kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni ladang untuk kita berkebun dan tuai hasilnya di akhirat. Ladang ni biasanya orang kerja kan, kat ladang ni orang bekerja lah, kerja balik rumah berehat. Bila Allah kata, Rasulullah kata dunia ni ladang, maksudnya kat sini kita kena bekerja lah, nyangkul ke, menebah ke, nyabit ke, siram pokok ke kan, nyemai ke, begitulah. Dan pelik sebenarnya kalau dekat ladang ni ada orang yang menyanyi, joget gitu kan, pasang radio kuat-kuat, lepas tu joget kat ladang. Agak-agak kalau kita tengok orang itu, kita kata apa orang tu, there's something wrong ni kan. Tak pun dia asyik joget je, ataupun hibur je, main je kat ladang, asyik main dam. Kan sekarang tak main dam dah, main PUBG kan. Maka kita kata, ada masalah ni kan. Kita noreh kat kebun getah kita, kat sebelah kebun tu kita tengok ada orang berpesta pula, joget pasang radio. Kita kata apa? Tak lain tak bukan, kita kata gila dia ni. Kat kebun joget, kat kebun, kat ladang nyanyi, tak susah tahu apa. Gitulah. Sebenarnya banyak orang gila kat dunia ni. Pesan tak? Kat dunia dia hanya beribu je tak habis-habis. Ya, malam tengok Maharaja Lawak tak ada habis. Kang lewat malam tengok bola. Lepas tu hari ni berjalan dengan Nabi ni cari taman. No, salah tu cara hidup tu. Dah kat kebun. Ya, kebun kan semak, kebun kan tak selesa sangat. Rasulullah tak cakap bustan, bustan ni taman bunga, hadiqah taman bunga. Kata Rasulullah mazra'ah. Mazra'ah ni zara'ah artinya tempat pertanian. Sebab tu kat kebun pertanian mesti ada baja yang busuk, ada pokok-pokok yang menjala, semak samuk. Sebab tu dunia tu macam tu. Sonok-sonok macam mana pun kita nanti terbawa busuk, tak selesa. Jadi layanlah dunia sebagai dunia. Ya. Jadi betul kita buat sekarang ni. Jadi tuan-tuan jangan rimah sangat. Saya cakap gini supaya kita tahu apa yang kita buat ni betul-betul. Cuma ialah belum biasa. Ya, kali pertama pegang cangkul pecah tangan ni. Betul kan? Pak Sadli tak apa, saya salam tangan dia, saya salam je tak kira lah. Ya, kasar tangan dia. Gitu. Orang dah biasa kebun, okey ya.
Jadi kita pun begitu. Ada orang dah tak kisah dah hari-hari pergi surau semayang dengan kuliah ni. Memang inilah hidup kita. Maksud saya nak beritahu inilah kehidupan di dunia. Malah Rasulullah notis pula ruang-ruang begini. Rasul kata idza marartum bi riyadil jannah, bila kamu melintasi melalui taman-taman syurga, kata Rasulullah farta'u, ambillah bahagian, singgahlah sekejap, kata Rasulullah. Para sahabat pun pelik, kat dunia ada taman syurga, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, benda apa yang kamu cakap ni taman syurga ya Rasulullah? Maka Rasulullah jelaskan hilaqul zikr, majlis-majlis yang ada ingat Allah. Ni ingat Allah lah ni. Kan? Kat kedai mamak tak ada orang cakap gini, ada orang cakap gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kalau kita buat gitu orang tengok je atas bawah. Kau nak jadi ustaz? Pergi surau lah, kata dia marah kita kan. Memang tak kena. Macam mana kalau dulu okey, zaman-zaman para sahabat tak masalah, zaman kita tak boleh. Pada dia agama ni merimaskan. Kalau sampai kedai mamak kau cerita agama lagi, dia tengok kita bawah. Dah lah, kat mamak ni aku nak rehat. Allahu akbar. Kat kedai mamak pun masih kat dunia. Maksudnya kat kebun memang kena bekerja, kena beringat. Musim menuainya bila, dah siram belum pokoknya, kan kena waspada kat kebun. Pagar itu roboh, babi sondol, tak repair lagi. Itu dunia mazra'ah. Sebab tu akhirat tu namanya jannah. Jannah ni taman, bukan kebun. Semoga kita berkebun di sini untuk dapat taman syurga di sana. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terlalu sayangkan kita, habis dia korban semua benda untuk menjayakan umatnya sampai syurga. Harap-harap kita dapatlah menghargai sedikit usaha kasih baginda pada kita, dengan selalu ingat baginda, selawat ke atas baginda. Dan kita sebenarnya di ruang beginilah kita sebut Nabi. Kan? Kat kedai mamak sebut cerita Rasulullah, orang kena tengok juga tahu. Kau diam boleh tak, dia kata. Tengok. Padahal cerita Nabi tu, dia kata kau diam boleh tak? Aku nak makan pun tak senang. Saya nak macam ramah je kau. Ya Allah, ganggu sangat ke cerita Rasulullah. Tapi kalau sama makan cerita Liverpool, malam tadi berapa kosong Liverpool menang? Tak tengok sampai habis lah. Ni bukan kaki bola sebenarnya, orang soleh semua kat sini ni. Kan? Arsenal menang 2-0 dia kata. Tak apa, tengah makan, sambung lagi. Tapi kalau cerita agama dia rimat. Begitulah kita. Dia orang tu bukan orang lain lah. Anak-anak kita, kan, kawan-kawan kita, jiran kita, abang kakak kita. Subhanallah. Jadi kita ni beruntung bila ada dalam rahmat Allah, kita kena kongsilah kasih Allah. Artinya kena berani juga cerita agama, sikit tak banyak. Kena ajak, ada program-program ini kena ajak tu jangan dengan perasaan macam sini patut kata no. Ajak tu dengan perasaan kasih. Sebab agama kita memang kesian dia orang ni tak pandai semayang betul lagi. Kesian dia orang ni tak ada cita agama dalam hidup. Kesian dia orang ni tak dapat pedoman yang sepatutnya apa dia buat kat dunia. Sebab tu kita akan kuat. Kalau kita buat dengan rasa menyampah atau rasa serba salah, kita takkan kuat dakwah. Takkan sampai dah balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku sepotong ayat. Kita cakap benda besar kan, benda agama. Dunia ni Allah punya. Kita cerita pasal Allah. Kita cerita pasal Rasulullah, cerita pasal ajaran Rasulullah. Jadi cerita besar. Apa yang dia bawa, cerita-cerita hebat yang dia orang kata terjerit sana terjerit, itu bukan kehebatan pun, tak ada apa pun. Dia orang dalam kelalaian. Jadi kita niat bantu dan niat benda ni benda besar. Bila benda besar, kita kena besarkanlah. Dan jiwa kita kena besar membicarakannya. Jangan takut, jangan malu, jangan rasa segan. Jangan rasa sebalah, jangan pelawa pun. Nak datang-datanglah kata. Kecil-kecil je. Mana boleh cakap gitu? Agama ni benda besar. Kalau niaga cakap gitu, kalau niaga kita benda dunia kita cerita tu, saya ni ini cawangan ketiga saya buat ni. Kedai bukan bini. Ni cawangan ketiga ni kedai, cerita kedai. Jadi berbangga. Tapi kalau cerita-cerita agama kadang kita sini nak forward pun tak larat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah pada hari ini kita sambung lagi pengajian kitab ni dengan rencana asalnya nak tamatkan kitab ini. Tapi tuan-tuan pun dah tamat, kitab tak ada semua.
tamat awal. Puan Salina muka surat apa? Saya tengok. 156. Okey. Perbincangan kita bersalam selepas solat. Ni jabat tangan. Pandemik ni, time pandemik ni kita tak boleh salam lagi lah. Salam, jangan tunjuk kat orang lah. Salam dengan orang tu yang okey, salam lah. Kalau dia tak nak salam, kita jangan marah. Sebab ada kerisauan, kemudaratan yang dijangkakan. Jadi kita mulakan pengajian pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, ini merupakan perbincangan ke-9 daripada titipan akhir daripada buku ini, iaitu bersalaman selepas solat. Maksudnya berjabat tangan, bukan ucap Assalamualaikum. Ada dua perkataan ni. Assalamualaikum tu dipanggil taslim, beri salam. Kalau berjabat tangan dipanggil musafahah, berjabat tangan. Yang dimaksudkan kat sini adalah berjabat tangan. Berjabat tangan atau bersalam-salaman setelah solat adalah sunat, istihab, mustahab, suatu benda yang disukai oleh syariat. Jadi kena buat tu dengan rasa faham. Ini pahala ni yang ulur tangan. Siapa nak ulur dulu? Siapa yang ulur dulu itu lebih baik. Itu notis Nabi. Sebab kadang-kadang kita dan orang yang menghulur tangan dulu, orang yang hatta yang memberi salam dulu, itulah orang yang lebih tawaduk. Dia lebih mulia di sisi Allah. Maka jangan malu. Kena berbangga dalam diri kita, bukan bangga dengan orang tu, bangga dalam kita. Aku, ya Allah, aku orangnya. Macam Pak Seli tadi jumpa saya baru nak toleh dia dah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya pun kata kalah aku bagi ni. Gitu. Sebab Nabi SAW begitu diceritakan. Para sahabat cuba untuk mendahulukan salam pada Nabi SAW, ucap salam ni. Tapi kita kadang-kadang menganggarkan ini belum sesuai bagi salam, jauh lagi kan. Tapi Rasulullah dah dulu Assalamualaikum. Khairuhuma alladhi yabda'u sahibahu bisalam. Di antara dua orang Islam yang bertemu adalah siapa yang lebih dahulu memberikan ucapan salam. Kena ucap ni. Sebab orang yang memberi salam ni sebenarnya Assalamualaikum, dia sayang kita, dia doakan kita. Semoga selamat sejahtera kamu, sehat, kekal, selamat ke atas kamu. Sebab tu jawab dia wajib. Sebab orang tu doakan awak, dia cakap benda baik tu. Mulakan benda baik tu sunat, tapi jawab. Dalam agama kita begitu. Sampai ada satu hadis, kalau kita ni dapat satu hadiah, sebenarnya kita dituntut untuk membalas benda yang sama. Walaupun kita tak faham benda ni, tapi kena tahu. Sebab tu jadi budaya kat kampung, orang beri kita balas. Dan kalau kamu tak mampu memberinya, kamu kena bercerita kebaikan orang itu pada orang lain. Begitu sekali. Kena cerita, Allah dia ni bagi hadiah kat saya baik betul. Macam tu. Itu hak orang yang memberi kebaikan pada kita. Bayangkan kita hari ni dah orang bagi, kita tak balas. Lepas tu kita kutuk, bagi aku macam ni orang ni. Orang je gitu. Hak pertama adalah tak bagi pun. Puji orang tu pun tak kuat. Sebab tu makin buruk agama kita, makin buruk rupa kita, makin buruk kelaku kita. Sebab apa? Sebab tu lah tak ada maklumat. Kita ni kurang maklumat agama. Banyak sangat maklumat yang lain. Sinetron bersiri kita tengok, tapi cerita agama tak nak tahu. Begitu hal ni. Dan kita pun suka begitu kan. Agama kita ni agama naluri, fitrah. Kita pun suka bila mana kita beri, kita dapat balasan balik, walaupun kita tak minta. Dan sekurang-kurangnya bila orang tahu, kamu bagi benda tu kat dia, baik tu kamu. Kita seronok begitu. Semua orang suka dihargai, maka hargailah. Walaupun sebab tu sekurang-kurangnya kita kena cakap terima kasih saya. Terima kasih tu maksudnya terimalah rasa kasih saya. Kadang-kadang kita dah lama cakap terima kasih tapi tak faham maksudnya. Apa maksud terima? Terima maksudnya ambil lah dari saya ni. Kasih sayang saya. Rasa sayang saya, rasa kasih saya pada awak. Terimalah. Sebab awak dah beri pada saya. Gitu. Sama-sama tu, saya pun merasakan benda yang sama. Saya sayang awak, sebab tu saya bagi.
Nak kena ajar juga maksud terima kasih kan. Dah cakap tak rasa. Kita banyak benda tak rasa dalam dunia ni. Itu masalah. Bila tak rasa, tak selesa, kena rasa. Dalilnya yang kata sunat tu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dalam bab manaqib daripada Abu Juhaifah bahawa Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan daripada Hadirah menuju kota Battah. Lalu baginda berwudu, kemudian mendirikan salat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, jamak takdim ini. Sedangkan waktu itu baginda menggunakan tongkat besi. Ya, artinya Rasulullah dah mula dalam keadaan keuzuran dah ni. Maka orang ramai yang berada di sekitar baginda mengambil tangan baginda lalu mengusap muka mereka dengan sapuan tangan tersebut. Berebut tangan Rasulullah sapukan muka. Kita beri, ambil berkat. Jadi orang yang ada berkat ni orang-orang soleh lah yang kita iktiraf. Ya. Lalu mengusap muka mereka dengan sapuan tangan tersebut. Abu Juhaifah berkata, lalu aku pun memegang tangan baginda, maka aku pun meletakkannya di wajahku. Lagi ambil terus letak kat muka. Orang lain sapu je. Begitu sekali kan. Di mana tangan benda lebih sejuk daripada air, nyaman lebih wangi daripada bauan minyak kasturi. Begitu sekali. Yang orang berebut-rebut untuk memegang tangan orang lain, kerana itulah benda yang menggembirakan hidup orang-orang beriman, berkasih sayang maksudnya. Pada Rasulullah, apa nak rujuk kat sini? Artinya kalaulah berjabat tangan, pegang tangan itu satu benda yang tak boleh, tentu Rasulullah tarik tangan dia. No need, kata Rasulullah. Tak payah buat macam ni. Rasulullah kan pernah stop satu benda. Semain tarawih dulu Rasulullah tak bagi, supaya umat tak jadi wajib. Dia nyuruh, dia tak bagi. Dia tak qiyam dah depan orang ramai, dia qiyam kat rumah je. Tapi yang ni Rasulullah biar. Ambil sapu muka orang, artinya benda yang baik. Sebab itu tanda kita kasih pada orang kan. Kita sonok dengan orang, kita salam. Buktinya kalau kita bergaduh, nak tak kita salam dengan orang tu? Dia takkan salamnya walaupun dua satu sama desa segambut ni. Bukan tak nak salam, tak datang terus kau ni. Sebab apa? Gaduh lah tu. Nak ulur tangan? Tak boleh. Sebab tu sebenarnya jemaah kena merapat. Sebab apa? Supaya kita rapatkan hati. Untuk tidak berselisih tak mungkin dalam hidup ni. Saya kata A, dia kata A+. Saya kata B, dia kata Z. Kita pun degil dia. Kau jangan main dengan aku. Bukan main-main, itu pendapat dia. Dia nampak begitu. Pendapat apa maksud pendapat? Apa yang dia dapat? Kita dapat begitu, dia dapat begini, maka terimalah perselisihan ini. Sebab kita manusia. Tak puas hati, nanti tunggu rezeki baru. Nanti nama lain pula. Gitu je lah. Dr. Rahili pun lama dah tu duduk situ tu. Orang lain lah menyampah tu. Gitu. Jadi dalam hidup ni kita kena saling menerima. Dan Rasulullah kerana apa? Keperluan hidup berselisih ni atas realiti kita. Sebab tu ada ulama mufassir yang menterjemahkan kalimah khalifah manusia tu. Pasal tak? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut kita ni khalifah. Wahai malaikat semuanya, aku sungguh pasti akan jadikan kat dunia ni khalifah. Di antara maksud khalifah, walaupun asalnya khalafah ni ganti maksudnya. Ganti jadi utusan Allah untuk mentadbir dunia. Tapi khalifah juga asalnya adalah ikhtalafa, berselisih. Sebab tu di antara watak manusia yang jadi khalifah ni, dia mesti berselisih dengan orang. Khalafah juga, sebab tu ada kalimah ikhtilaf ulama. Apa maksudnya? Daripada kalimah yang sama, khalafah. Suami isteri pun gaduh kan. Yalah balik kampung rumah mak dia macam mana? Tahan kita. Tu gaduh. Asyik warna pink je. Gila, tak larat pakai macam mana ni je. Tu gaduh. Sebab kita khalifah, kita manusia. Jadi bila manusia, kalau tak bergaduh kena cek. Kalau tak pernah gaduh ikut, dia kena cek. Sama ada dia jam kat sini, ataupun dia bukan genetik manusia. So terimalah. Ini variasi dalam hidup kita. Memang kena berselisih, baru ada pemikiran, baru ada kemajuan. Kalau semua menyokong kerajaan, tak ada pembangkang, macam mana? Benda semua jalan elok je. Tak ada siapa nak tegur, siapa nak larang, lawan.
Itulah, cuma kita kena bersopan dalam berselisih itu je. Untuk tidak berselisih tak mungkin sebab kita khalifah. Tak mungkin. Ya, orang tak puas hati dulu pasang kapet ni. Ramai orang tak suka hijau, Honda, biru lah lawa. Sabarlah, rosak kapet ni biru pula nanti. Dah tak, itu pun dah hijau ni hijau lagi. Nak macam mana? Siapa menang, siapa mengurusi dia menang. Tapi tak nak jadi pengurusi. Gitu ya dalam hidup. Tapi Nabi SAW tetap notis khilaf lah, khalifah gaduh lah, tapi siapa yang mengembalikan perdamaian itu yang terbaik. So manusia dia tak boleh hidup gaduh je, suami isteri gaduh je, susah lah. Ya, kena berdamai lah. Malam-malam senyum, bang kopi tu minum sejuk lah tu. Marah-marah pun minum lah kopi saya, kata bang suka kopi saya. Jadi baik lah. Tak cakap pun minum dah tu, lega dah isteri. Masuk bilik lah dia. Gitu. Ya, jadi memulakan perdamaian. Panjang pula cerita ni. Cerita apa ni? Masih cerita ni. Cerita tentang perdamaian. Ya, jadi bersalam-salaman ini adalah nak mengembalikan perdamaian atas persisihan yang wujud dalam kehidupan yang namanya makhluk manusia ni. Ya, jadi hulur tangan, Assalamualaikum. Kan kita gaduh semalam. Tapi kita dulu yang selisih motor, Assalamualaikum, angkat tangan dua-dua sampai terlepas tu abah. Tetap di Allah yang terbaik. Sebab pun nak mengembalikan tu. Ada orang tak pandang bang, ada orang kita beri salam Assalamualaikum, dia tak jadi tak puas hati lagi tu. Itu bukan orang terbaik, bukan hebat tu. Itu orang paling bangang. Tenang je cakap kita. Dah orang dahulu perdamaian pun kau tak hati nak ambil. Itu perangai Melayu lama dulu kan. Dendam tak babi yang pakai keris dulu. Itu mana dah pakai keris dah. Tak payahlah buat gitu. Geli orang tengok. Orang dah cakap Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu. Hilangkan. Nak macam mana gaduh? Memang gaduh. Mesyuarat gaduh takkan sampai 5 tahun tak datang surau. Teruk sangat. Ya, jadi kena faham. Jadi antara usaha untuk kembali kepada perdamaian ini berjabat tangan, ucap salam. Terdapat dalil umum menyebut tentang kelebihan bersalam sama di mana Rasulullah SAW bersabda, tasafahu. Berjabat tanganlah kamu, yadhhabul ghillah. Ya, pasti akan hilang sifat dengki. Tengok. Kan saya cakap, Nabi cakap. Bila jabat tangan dah tak ada iri hati dengki dah hilang. Rasa sayang sentuhan ni kita kongsi rasa sebenarnya. Tangan dia sejuk sikit pada tangan kita, kita kesian. Dia rasa kehangat tangan ke Allah. Saya ada anak kecil 3 orang Saya suka tidur peluk yang kedua tu sebab badan dia panas. Kalau sejuk sedap tidur. Gitu, kongsi rasa. Ya. Jadi watahaddu, dan saling memberi hadiahlah kamu. Sebab tu Rasulullah gunakan saling memberi hadiah, bukan sahaja orang tu je beri hadiah. Tahabbu, kamu akan berkasih sayang. Nak murnikan, nak kembalikan kasih sayang, abang kena bagi hadiah pada isteri. Tak kira lah bunga sekuntum pun, senyum sampai ke malam makan. Ya. Dia bubuh air kan bunga tu, letak garam lah, letak apalah. Dia tanya kat Google macam mana bunga ni nak bagi segar sampai 5 tahun. Tak jumpa lah 5 tahun. Seminggu je lah kalau ada pun. Sebab terlalu berbunga hatinya. Maka hidup ni kena ikut panduan Nabi SAW. Berilah hadiah walaupun benda kecil. Sebab hadiah ni tanda ingat, tanda sayang. Kita tak akan mampu beri hadiah kecuali pada orang yang kita sayang. Dan kita yang tak reti-reti nak beri hadiah ni, memang hati kita kosong dari kasih sayang. Nak macam mana, itulah. Ngaku tak ngaku, kena ngaku. Sebab ini kata Nabi. Kita menyampaikan, bincang sama-sama. Wa tadhhabus syahna, dan berjabat tangan memberi hadiah ni akan menghilangkan permusuhan. Gaduh dengan kawan kita. Kan, kita gaduh dengan dia, kita hadiah kat dia. Bagi sport rim baru ke, kan, dia suka sport rim. Mahal sangat Ustaz. Bagi kamu handphone. Tengok kamu handphone dia berapa? RM10. Allahu Akbar. Indahnya kehidupan. Kita tak boleh hidup terlalu kering kosong, kita urus kita je. Tak indah tuan-tuan. Ya, isteri pun kena pandai. Pujuk suami tu dengan satu benda yang dia suka je. Cukuplah. Allahu Akbar. Subhanallah, indahnya hidup ni. Kita tak boleh hidup terus bermusuh, tak puas hati dengan orang. Dah lah. Ya, banyak benda lagi kita nak urus diri kita ni, dosa kita banyak.
Habis sampai bila kita nak ngelak, tak datang surau sebab tak puas hati dengan orang tu. Akhirnya kita tak dapat sembahyang jemaah. Sampai bila kita terpaksa lalu jalan jauh, tak nak lalu depan rumah dia. Sedangkan dia dah balik kampung 3 minggu dah bang. Abang pusing jalan jauh tu. Rugi minyak motor, minyak kereta. Tak boleh. Kan Nabi pun kata la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi setiap orang Islam itu ya meminggirkan saudara, menyisihkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Allah. 3 hari je tuan-tuan tak tegur siapa. Sedangkan memang berjumpa kalau 3 hari memang dia balik kampung tak ada buat apa. Okey, tapi sekarang dah ada alat ni handphone. 3 hari tak tegur siapa tetap Nabi kata la yahil, tidak halal. Tidak halal apa artinya? Babi itu tidak halal artinya haram lah. Haram artinya apa? Berdosa. Hari keempat berdosa, hari kelima berdosa, hari keenam dosa. Bangun-bangun dah dosa dah, malaikat tulis dah. Ada orang 5 tahun dosa kering itu je. Allah. Sebab apa tak boleh? Bila tak boleh maknanya Allah tak bagi. Allah tak bagi sebab apa? Allah yang ciptakan kita, dia Khalik. Sistem hidup dengan aku, kata Rasulullah. Kamu 3 hari kalau nak panah hati pun, geram dengan orang pun 3 hari je. Masuk hari keempat kamu kena baik. Siapa nak mula dulu? Siapa mula dulu aku kata orang tu terbaik, kata Rasulullah. Kan senang hidup ada panduan. Tak apa ya Allah, biar aku yang minta maaf. Assalamualaikum Ji. Semalam apa yang berlaku saya minta maaf ya. Saya tahu mungkin ya masing-masing rasa tak bersalah. Ya, tapi tak apalah, saya yang dahulu memohonkan maaf dan saya anggap Haji tak bersalah dengan saya. Ya, moga kita dapat terbaik. Assalamualaikum. Ni terbaik terus. Jumpa dia Assalamualaikum. Dia tak nak pandang pun tak apa. Jangan cerita kat dia, mak aku dah bagi salam, aku dah WhatsApp. Dia tak nak lantak dia lah. Habislah balik. Ini setannya dia. Dah kita cakap dengan Tuhan, jangan cakap dengan kawan tu. Kawan tu cakap dengan dia cakap kepada mak engkau tak boleh lantak engkau lah. Sampai 10 tahun lah tak baik. 7 keturunan lah. Tu engkau gaduh dengan tu aku, kita pun tak payah baik lah. Ada orang nak tunang lah rupanya lah engkau umurnya. Dah balik. Dah kesian anak tak salah. Ya. Nak jadi besan tak jadi sebab gaduh kat surau dulu. Ya, sebab pasal kapet biru ataupun hijau je ceritanya. Ya Allah, kesian anak cucu. Tak ni cerita betul tuan-tuan. Janganlah terlalu bodoh hidup ni. Bila ikut nafsu, ikut otak sendiri, tak ada panduan agama. Manusia bijak macam mana pun dia tak akan dapat kebenaran, melainkan bila mana dia sedar dia hamba Allah. Dia ada panduan daripada Nabi dia. Yang Nabi pesan apa? Berjabat tanganlah supaya hilang rasa dengki dan kebencian, dan saling bertukar hadiahlah ya, supaya kamu hidup berkasih sayang dan hilang rasa permusuhan. Ini panduan. Maka dalam hidup kita, dalam mazhab Syafi'i, kita disusun agar terus berjabat tangan setiap kali lepas sembahyang. Hadis tadi ni umum, anytime. Tapi ni jarang kita tengok orang kat lepasnya sembang-sembang kat kedai mak, Assalamualaikum, salam. Jarang. Kecuali kat kampung dia buat. Ya, kecuali kau rapat. Ya. Takkan satu kedai mamak tu kita salam semua, orang tengah makan nak ambil. Ya salam. Maka yang lebih layak selepas kata astaghfirullahalazim, lepas berzikir, lepas doa sama-sama kita pun Allahumma salli ala Muhammad. Diiringi dengan selawat pula tu. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Selawat dah dengar pun sallallahu ala Muhammad. Selawat. Kan? Hari ni dah tak boleh sangat. Gini je lah. Nah, sebab saya jalankan lepas semayang pun selawat jugalah. Selawat yang kita baca untuk salam tu selawat juga. Ada masing-masing buat. Yang sampai tengok sebelah senyum kat kawan. Itu yang dapat. Senyum ni penting Senyum tengok orang ni sangat penting. Apa maksud senyum? Sebab apa senyum ni pahala sedekah? Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan sama maksudnya dengan sedekah. Kita senyum kat orang dengan bagi duit kat orang sama. Padahal senyum tak modal. Tapi kalau sakit hati boleh senyum? Tak boleh. Nak tengok kanan haji ni, tengok kiri terus. Subhanallah. Sebab senyum dan sedekah menggembirakan orang lain, membahagiakan insan lain. Ni suami yang garang-garang, balik rumah senyum, tengok Allah comelnya isteri abang. Rasa nak melompat kan? Ini muka keringnya. Babi, kau pergi ke mana? Tahu order je. Senyum tak reti. Jadi payahlah.
Ya. Jadi sebab tu tolonglah hidup dengan cara yang boleh membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Penat dah kita kan, penat gaduh, penat ni. Penat sebenarnya. Kalau kita bergaduh, bermusuh ni sebenarnya ruang hidup kita makin sempit. Nak pergi mana tak boleh. Saya tak pergi surau tu. Kenapa tak pergi? Sebab ada benda tu. Ada orang tu, ada PA, ada Joya yang kita tak ngam dengan dia. Kan susah. Jadi halangan tu angkat je dengan apa? Dengan minta maaf. Dengan ucap salam. Selesai. Okey, jadi kita mazhab Syafi'i memprogramkan lepas sembahyang bersalam-salaman. Adakah tu jadi masalah? Imam An-Nawawi, kita tak payah sebut orang lain, kita sebut orang yang hebat. Imam An-Nawawi menganggapnya sebagai satu perbuatan yang baik. Ya. Memang tak ada tradisi tu zaman Rasulullah lepas sembahyang Allahumma salawat semua pusing habis semua Masjid Nawawi tu. Tu yang dia orang kata bid'ah ni, Rasulullah tak buat. Janganlah tutup sangat. Bila Rasulullah tak buat semua tu. Habis banyak benda yang Rasulullah buat kau tak buat. Rasulullah kata bergaduh 3 hari jumpa orang tu pergi salam, kau tak buat. Jadi kita tolong programkan agar nanti haji yang gaduh, Haji Mat dengan Haji Abu tu gaduh, Pak Kasim ya, dengan Pak Tahir tu gaduh, kan dia salam Allah sampai jumpa Pak Tahir dah dengan muka kering, tapi dah malu kat kawan dia selalu juga tunduk ya. Selamat lah dia. Dah terpegang tu dia genggam sikit, minta maaf je. Gitu. Kan comel tu. Kalau saja nak menonong pergi, takut dia lari. Maka tengah ramai-ramai tu tangkap lengan. Allahu Akbar. Indahnya apa ulama dah buat. Ya, cuba bersangka baik dengan para ulama. Dia punca jadi bid'ah ni sebab apa? Dia rasa dia lebih hebat pada ulama tu. Sedangkan kejujuran hati kita, ketulusan hati kita berbanding mereka yang terdahulu pun sangat jauh. Kan? Orang dulu tulis agama, tulis kitab ni, cerita agama, ya, dia ambil manfaat ke tak? Tak ambil manfaat. Ustaz Rahili ni datang sini dapat duit ni tuan-tuan, ceramah. Kalau tak dapat duit tak tahu datang ke tak. Sebab masyuk. Imam Nawawi tu dia ni dapat. Tak dapat. Tak kisah pun dia. Saya teringat apa kata-kata Abdullah anak Imam Ahmad Ibn Hanbal yang hidupnya dah lah ngajar tok guru besar Imam Mazhab. Pergi angkat kayu api jual kat pasar untuk beri gandum untuk makanan dia. Subhanallah. Orang semua yalah orang Islam jadi tunggu tak payahlah macam ni, kata kami hantar makanan. Dia kata no ini yang ngajar tu memang tanggungjawab aku, tapi yang ini rezeki aku. Subhanallah. Saya kerja juga tuan-tuan. Jadi kalau suruh ni tak bagi pun tak apalah, saya tak marah nanti. Ya. Jadi nak belajar ikhlas. Ya, nak belajar ikhlas tu bukan senang. Apa kata anak dia? Demi Allah. Ya, slipper yang ayah aku pakai tu, Imam Ahmad yang pakai tu adalah slipper yang dia pakai sejak 18 tahun dahulu. Satu tu je slipper dia. Bayangkan Imam Mazhab besar tu, yang ulama besar langsung tak ambil dunia. Slipper. Siapa pakai kasut 18 tahun dulu? Katanya saya kalau sekarang dah 50, maknanya umur 32 gitu. Ya, tua lah saya ni punya. Sudah 32 pun dah tua dah. Maknanya memang dah tua betul lah sekarang ni. Rasa macam orang muda tu masalahnya. Rasa macam lambat je nak meninggal. Tapi sebenarnya kita tak tahu bila kita nak meninggal. Jadi begitulah ya, bertahan lama dengan kepayahan ini ya para ulama. Jadi maksud saya kita tak bolehlah nak pasal zuhud, pasal ikhlas, pasal cinta akhirat, ketulusan dia orang cinta agama ni tak payahlah nak diragukan. Ya, berbanding kita yang semuanya ada cakap kerana ada kepentingan. Tolonglah hormat. Ya, sebab tu saya marah sangat. Ada ustaz-ustaz cakap kondem ustaz ulama dulu, Imam Syafi'i apa, datang Imam Nawawi apa. Sangat hadis tak sahih pun dia ambil. Tumbuk muka tu tahu. Kita tak bagi. Ya, sebab hilang keberkatan. Maksud apa hilang keberkatan? Hilang keberkatannya hilang kebaikan. Sebab tu nak beramal, nak sembahyang sunat, ba'diyah pun tak boleh kata ustaz lagi tu. Baca Quran sehari pun tak boleh. Itu hilang keberkatan. Cakap agama sedap lah, ceramah gini sedap sebab dapat duit. Balik rumah nanti pun dia beramal. Tak tentu. Itu barakah.
Mas'alatun. Hal al-musafatu ba'da salatil asri wa subhi fadilatun am la? Dia ditanya, masalahnya, adakah berjabat tangan selepas sembahyang asar dan sembahyang subuh itu suatu kelebihan, ada kelebihan ataupun tidak? Kelebihan agama lah maksudnya. Sebab rupanya dah diprogramkan. Saya pun pernah bercerita, saya pernah pergi kampung Imam Nawawi ni. Ustaz saudara ke? Tak, bukan saudara Imam Nawawi. Imam Nawawi ni duduk kat An-Nawa, kampung dia. Nama dia dinisbahkan kepada kampung dia tu, Nawawi. Kampung dia An-Nawa. Sebelum perang Syria itulah. Dulu saya kerja travel agency jadi mutawif juga. Berapa tahun? Dekat 5-6 tahun. Sempatlah beberapa kali pergi Syria dan sempatlah pergi kat kampungnya Nawawi ni dan tengok makam dia. Makam dia atas bukit sikit, bawah tu masjid dia. Kebetulan saya pergi waktu asar dan subhanallah. Saya dah cerita dah asal saya ulang balik. Dia orang sembahyang sebiji macam kita. Apa maksud saya? Lepas sembahyang imam baca zikir kuat-kuat, lain kot subhanallah sama-sama, imam doa sama-sama, makmum semua amin, dan bangun lepas sembahyang satu salam. Semua salam. Jemaah umrah yang masa package umrah Syria itu macam kita kan? Kat Saudi tak ada kan? Kita. Kalau cakap jangan kata atuk kita yang mana mandai buat sembahyang yang salam-salam ni tak. Ulama ni dekat Syria ni, ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang Boyan. Ada kat Syria orang Boyan? Mana ada bos. Memang Arab betul. Memang Arab, imam semua Arab, kampung semua Arab. Jadi sembahyang macam kita tu. Artinya memang ada benda tu. Cuma yang kita tengok hari ni, sebab mana Saudi, kerajaan Saudi dah berkuasa, dia hapuskan semua benda tu. Dulu atuk-atuk kita pergi haji, tahu macam mana tuan-tuan? Yang package haji ni ada 4 mazhab. Ada masing-masing punya kemah besar. Ni mazhab Syafi'i, mazhab semua mengaji kat situ dan sembahyang. Wirid zikir kita ni pun daripada Mufti Madinah Al-Qushashi tu. Lepas sembahyang kita baca ikut kursi lah, Muntasalam, itu susunan dia, bukannya atuk kita buat. Kat Madinah, orang Melayu dulu mana reti apa? Kebun pandai lah, tangkap babi tera lah, perangkap tikus tera lah. Tapi mana reti nak zikir? Bukan kita mana mandai, tapi memang kita ambil daripada bijak pandai. Suatu tolong hormat. Jangan nak cantai jumpa hadis sahih tu kita kata, oh ini tak boleh. Ini tak betul. Okey. Jadi Imam Nawawi ditanya, ada kelebihan tak? Tentu saja dia yang mulakan benda ni. Sebab dia jawab macam mana? Wal musafahatu sunnatun 'inda talaqi. Sebenarnya kata kalau ikut hadis Nabi, dia kata berjabat tangan ni disunatkan ketika mula berjumpa. Wa amma takhsisun nas lima ba'da al-hataini salatain fa ma'dudun min al-bid'ah al-mubahah. Tengok dia jawab jujur. Dan ada pun mengkhususkan orang ramai untuk melakukan jabat tangan ini selepas 2 solat yang disebutkan tadi, iaitu subuh dan asar, maka dia dikira daripada amalan yang bid'ah, yang direka, tetapi al-mubahah, yang diharuskan. Tak boleh kata haram. Nak haram macam mana? Sebab benda itu kait dengan yang bertemu Rasulullah kata kena jabat tangan. Wal mukhtar, maka yang terbaiknya, yang terpilihnya, annahu in kana hadha syakhsu qad ijtama'a huwa wa huwa qabla as-salat. Sesungguhnya yang terbaiknya kalaulah orang ini telah pun berhimpun, dia dan dia, artinya seorang lelaki dan seorang lelaki, perempuan dan seorang perempuan, qabla as-salat, sebelum solat, wa huwa bid'atun mubahah kama qil, maka dia tetap dikira sebagai mubahah, bid'ah yang harus sebagaimana disebutkan. Artinya kalau salam dah jumpa dah tadi, kan berjumpa mesti salam. Kalau sebelum pandemik ni kan, kita dah jumpa kat surau Assalamualaikum kalau jumpa kat luar tu kan. Maka itu dikira. Kalau lepas sembahyang salam lagi sekali, patutnya tak payah dah. Kalau ikut Nabi kata jumpa je salam, tapi sebelum berpisah salam lagi sekali, tetap dikira sebagai bid'ah yang harus. Wa in kana
Tetapi sekiranya kedua-duanya lam yajtami'a, ya, belum berhimpun, belum berjumpa sebelum itu, artinya datang-datang dah sembahyang fardu, itulah kali pertama dia salam dalam satu majlis pertemuan, fahuwa mustahab, ia tetap sunat yang sangat disukai. Dan nahu ibtida'al liqa, kerana itulah pertemuan, permulaan pertemuannya. Begitu. Artinya kalau ikut hadis Nabi, ya, setiap kali jumpa sekali je salam waktu mula jumpa tu. Tapi kalau nak salam kali kedua sebelum balik tu, maka Imam Nawawi kata boleh. Walaupun bid'ah, Nabi tak buat gitu, tapi tetap diharuskan. Dan dah jadi tradisi. Takkan kita nak kata semua haram. Kita nak balik rumah orang pun salam lagi kan. Nak berpisah pun salam lagi. Ya, tapi kalau kata haram, Nabi tak buat, bid'ah masuk neraka. Mai orang salam masuk neraka. Besok ke akhirat tanya, kau kenapa masuk neraka ni? Kau jemaah mukhlisin, kau nampak sembahyang jemaah tak tinggal ni. Itulah silap. Nak balik itu aku salam sekali. Bid'ah banyak aku buat. Kau tu masuk neraka? Masuk neraka lah. Dia kata bodoh betul. Siapa yang bodoh ni? Aku cakap gitu je, nak bagi logik kan. Tak pernah sabar tak kata tuan. Semua bid'ah masuk neraka, semua bid'ah sesat, dunia haram. Ni bid'ah ni. Bid'ah Nabi tak buat, masuk neraka. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat masuk neraka. Lepas tu besok masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Baca doa kunut. Dia masuk neraka. Itu pun bodoh sebenarnya. Doa kunut tak bid'ah. Kalau ada orang sebut gitulah, nak bagi dia berfikir balik. Saya sebut ni supaya kita berfikir balik apa yang kita cakap, jangan cakap tak fikir. Ya. Takkan kadang-kadang sebab apa, kalau dia belajar hadis kadang-kadang yang geng-geng ni terus petik tu. Tak boleh ni, Rasulullah tak buat. Lepas salah apa? Bid'ah ni tahu tak? Bid'ah ni sesat masuk neraka. Bayangkan balik masuk neraka sebab haji ni baik, sembahyang jemaah kekal. Tapi masuk neraka, kita tanya masuk neraka je. Salam lepas asar, Nabi tak buat, bid'ah. Tu saya masuk neraka. Nasabah kata tuan. Fikirlah sendiri. Okey. Jadi ceritanya tuntutan agama begitu. Ya, tapi kita menambah lagi satu lagi salam. Adakah masalah? Orang kata tak ada masalah. Memang dia Nabi tak buat. Bid'ah ni maksudnya Nabi benda tak buat, tapi kita buat. Ya, maka diharuskan, harus boleh saja. Dan kalau kita tambah dengan niat yang baik untuk memberitahu kasih, dapat lagi pahala niat yang baik tu. Wallahu a'lam. Selesai. Hakikatnya tidak ada pun seorang di kalangan para ulama yang mengharamkan, tak ada. Ya. Cuma kita ni orang Melayu lebih. Kadang semua bid'ah. Ya. Tak ada pun. Petiklah nama ulama mana yang kata salam lepas sembahyang ni berjabat tangan haram, tak ada. Sebaliknya mereka pendapat bahawa hukum berjabat tangan adalah sunat. Tengok. Ada yang berani kata sunat, dapat pahala lagi. Imam Nawawi tak cakap pengikat tu, dia kata bid'ah. Bid'ah yang boleh, harus. Boleh saja, tak ada masalah maksudnya. Yang kita buat masalah apa? Kita yang ada masalah sebenarnya. Selesai bab 9. Ada apa pertanyaan? Saya nak salam, dia tak nak salam saya. Yang itu tak masuk bab ni. Itu bab tu abaikan aja. Okey. Begitulah, kadang-kadang kita nak memulakan kebaikan tapi pun tak mau. Ingat kita ni hamba Allah. Apa yang kita buat Allah tengok. Kalau kita ikhlas, kita tak kata rasa apa pun. Kita berbangga lagi. Saya salam, dia tak nak. Saya dah buat tuntutan Allah, tuntutan agama. Saya dah menghulu, dia tak nak. Tak apalah, senyum je. Malu ke? Tak payah malu. Nak malu apa? Saya buat baik. Nak malu apa? Geram ke? Geram kot. Tapi pujuk hati. Tak apa, besok aku try lagi. Aku salam lagi. Dia 10 kali pun dia tak nak terima, tak apalah. Yang penting aku kalau buat baik. Besok kita mati, cerita baik kita ni akan Allah paparkan. Sian atau engkau dulu 10 kali, atau engkau memang baik, dia nak, tapi haji tu tak nak. Haji tu dah hebat ke cerita dia? Kita yang tak nak maafkan orang, tak nak ulur, tak nak sambut tangan orang, hebat ke? Mana dia hebat? Cucu kita pun bengang kita. Apa buat malu je atuk tu kan. Apa punya atuk? Orang nak baik pun tak nak. Kenapa atuk tu ni? Mana aku tahu atuk kau. Nenek dia cakap gitu je lah, tapi senang. Okay, selesai. Doa kunut pada solat subuh. Kendah ke ni? Belum banyak ni. Mana nak cakap habis kan? Dr. Raili ni bebel kuat. Bacaan bonus macam mana? Yang ke-10, doa kunut pada solat subuh.
Menurut para ulama Syafi'iyah hukumnya sunat abad sebagaimana yang kita amalkan hari inilah. Ya, sebab ada pertembungan hadis. Ya, bukan pertembungan hadis, ada ulama mengiktiraf hadis ini sebagai realiti Rasulullah. Ada yang kata realitinya begini, ada yang kata Rasulullah kunut sampai wafat, ada setengah kata Rasulullah kunut sebulan je. Ya. Jadi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i memutuskan bahawa Rasulullah dia ambil hadis yang diriwayatkan oleh Anas ni. Apa hadisnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik memang orang yang kita percayai sebab duduk dengan Nabi. Ya. Mana ada Nabi kat situlah dia. Dia khadam Rasulullah. Jadi beri cerita. Ya, Imam Al-Bukhari pun tak ada masalah untuk terima hadis ni. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Daraqutni. Apa kata Imam Al-Baihaqi dalam riwayat ini? Anas bin Malik bercerita bahawa Nabi SAW qanata syahran, ya, berkunut, yad'u alaihim, selama sebulan mendoakan kebinasaan ke atas, ya, kaum-kaum tertentu. Ya, beberapa bani yang Rasulullah sebut, antara Bani Zakwan dan sebagainya. Kenapa? Mereka ni semua bunuh utusan Rasulullah yang merupakan 70 orang sahabat yang hafal Al-Quran. Rasulullah hantar ni untuk berdakwah, dia orang bunuh. Maka Rasulullah gunakan kunut nazilah untuk mendoakan kehancuran mereka. Ya, qanata syahran thumma tarak. Bahawa Nabi SAW doa kunut nazilah ni selama sebulan, kemudian Rasulullah berhenti. Kunut nazilah ni bukan subuh je, ya. Semua sembahyang fardu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, semua sembahyang ada doa kunut. Bila doa kunut? Rakaat terakhir, bukan rakaat kedua. Jangan zuhur nanti sembahyang rakaat kedua pula angkat takbir, angkat tangan doa kunut tak. Kalau ada masalah yang umum yang meliputi ramai, itu doa kunut. Doa mohon pertolongan Allah. Antara yang boleh buat doa kunut adalah musibah macam ni. COVID-19 ni musibah yang amah, musibah yang umum. Boleh buat kunut nazilah. Ya, sembahyang fardu, ya, sebulan ke. Ni macam Rasulullah buat sebulan. Kita buat sembahyang hajat. Kurang tepat lah, bukan tak boleh. Ya, boleh juga, tapi yang paling cantik kalau kunut nazilah. Sampai terangkat benda tu semua. Dan musibah dia musibah ammah. Ataupun musibah pada individu tapi manfaatnya individu besar. Contohnya kita punya pemimpin negara kena tawan. Boleh. Kita doa kunut. Ulama besar, ya, sakit, kita boleh. Ya, ataupun musibah melanda dia, ditawan, ditangkap, perang dan sebagainya, boleh kunut nazilah. Tapi kalau musibah individu, tak boleh kunut nazilah, bang. Itu sembahyang hajat je boleh. Ya. Contohnya timbalan pengungsi motor dia hilang. Bisik ke Ustaz buat kunut nazilah tak? Jangan. Takkan motor hilang kunut nazilah bawah. Saya mesti terali suruh saya buat. Jangan buat gitu. Ya. Tak boleh. Saya sebut ni sebab ada orang buat gitu. Dia tak faham. Kunut nazilah ni sangat motor. Memang motor tu lah saya. Ustaz jangan main motor tu, saya kumpul deposit pun 5 tahun. Itu masalah kau, bukan masalah umum. Kena faham. Okey. Nabi berkunut kerana apa? Kematian para sahabat yang 70 orang tu sangat menekan. Ya. Jadi kalau Rasulullah kunut nazilah pada semua sembahyang fardu selama sebulan. Fa amma fi subh. Dengar kata Anas. Adapun pada waktu subuh falam yazal yaqnut. Rasulullah terus kekal berkunut, masih terus kekal berkunut hatta faraqad dunia, sehingga Rasulullah berpisah dengan dunia. Maksudnya wafat. Hadis ni dia pegang dalam mazhab Syafi'i. Itu je. Seolah orang lain tak nak pegang dengan hadis ni, tak apalah, tapi jangan kata bid'ah, jangan kata tak ada. Jadi tak betul langsung sahabat kata bid'ah. Rasulullah tak buat. No, ada hadis. Kalau salam tadi memang kita tahu salam pertama je Rasulullah buat, salam kedua Rasulullah tak buat. Itu. Ya. Lalu hadis ni doa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah kunut nazilah, bukan doa kunut biasa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi yang Rasulullah berdoa sebulan itu kunut nazilah, ya. Allahumma alaika
Ya Allah, ya, azab engkau ke atas bani-bani sekian-sekian, Rasulullah kata. Adapun Allah mahdini fiman hadai, itu yang doa subuh yang kita baca. Riwayat Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah SAW idza rafa'a rasul min al-quru' fi salati az-zuhri fi rak'ati tsaniyah rafa'a yadayhi fa yad'u biha ad-du'a Allahumma hdini fiman hadai ila akhirih. Hadis riwayat Al-Hakim, dia kata bahawa Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk pada solat sembahyang subuh pada rakaat kedua, bagi dia akan mengangkat tangannya berdoa dengan doa Allahumma hdini fiman hadai, doa kunut itu. Artinya ada dua hadis yang bercerita tentang realiti doa kunut pada subuh. Pendapat ulama lah. Imam Nawawi menyebut dalam kitabnya Al-Majmu' mazhabuna, mazhab kita. Jadi mazhab kita ni mazhab Imam Nawawi, mazhab Imam Syafi'i. Ya, apa maksud mazhab? Mazhab ni asal perkataannya daripada zahaba. Zahaba ni pergi maksudnya. Zahabtu ilal madrasah, aku pergi ke madrasah. Mazhab tempat pergi. Artinya tujuan kita ke situ. Laluan kita. Semua nak pergi sini, tapi ada orang ikut situ, ada orang ikut sini, ada orang ikut sini, gitu. Itu mazhab, laluan, tempat lalu, tempat pergi. Okey. Jadi macam saya nak pergi Sergambut daripada Langan, boleh ke dia? Boleh kot. Ya, jalan Lok Yu. Ya, boleh kot. Ada highway tepi Maluri tu. Ada 3 jalan. Sekati saya ni ke mana? Ya. Tapi biasanya saya lebih mahir dengan jalan Lok Yu contohnya. Saya kekal situ, itulah mazhab. Jadi semuanya sampai, kena faham. Laluan. Ya. Dan tak semua orang faham semua laluan tu. Tak sempat pun nak tahu semua benda. Kan, laluan ni banyak. Maka sebab tu kita disiplin dengan satu mazhab. Dan untuk menjaga keharmonian satu tempat, amal satu mazhab je lah. Begitu. Jadi mazhab kita, laluan kita untuk beramal ni yang dipilih dalam mazhab Syafi'i adalah yustahabul qunut fiha, disunatkan berqunut pada waktu subuh itu, sawaun nazalat am tanzil, sama ada berlaku musibah atau tak berlaku musibah, kita kekal qunut. Ya. Kalau mazhab lain, doa qunut ni bila ada musibah je. Ya. Qala aktsaru salaf wan ba'dahum wa bihadza, yang demikian ini, beginilah apa yang disebut oleh aktsarus salaf, kebanyakan orang salaf, para sahabat sebut begitu. Kebanyakan, kata Imam Nawawi. Dan ulama-ulama yang terdahulu banyak menyebut benda ni. Artinya bukan sedikit. Ya. Bukan kita je cakap. Bukan kat Malaysia aja kunut. Bukan. Ya, waman ba'dahum, dan selepas daripada salaf. Salaf ni merujuk pada 300 tahun. Zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Ni salaf dia panggil. Dan selepas mereka juga, artinya tahun kurun ke-400, kurun ke-4, kurun ke-5, semua dah mula bersebut juga. Au kathirun minhum, atau kebanyakan daripada mereka. Mimman qala bihi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, antara yang menyebut benda ini adalah Abu Bakar As-Siddiq wa Umar. Ini bukan cakap kita, cakap Imam An-Nawawi. Wa Ibn Al-Khattab, Sayyidina Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Ibn Abbas, wal Barra' Ibn Azib radhiyallahu anhum. Ini para sahabat yang sebut benda ni. Jadi Imam Nawawi ini dia takkan cakap benda-benda sia-sia, benda-benda mengada-ngada, tak. Dia akan cakap benda fakta. Kita percaya dan semua orang merujuk pada dia. Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, salah seorang Syekhul Azhar yang sangat dihormati kerana ilmu, mengatakan dalam kitabnya Al-Qunut baina syar'iyyah wal bid'ah. Ya, qunut di antara syariat dan bid'ah. Apa kata Mufti Syekh Al-Azhar ni? Faman qanata fi subuh ba'da ruku' faqad ittaba'a sunnatan waridah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkunut pada sembahyang subuh selepas rukuknya rakaat kedua itu, sesungguhnya dia telah mengikuti sunnah yang datang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Okey. Tak payah risaulah. Wa qad ittaba'a ashabuhu, dan telah mengikut oleh baginda itu ramai dari kalangan sahabat baginda. Min ba'di, selepasnya, wa amila biha a'immatul mujtahidun, dan beramal dengannya para ulama mujtahid, wa fuqaha, dan para alim fuqaha, wa muhaddithun, dan ahli-ahli hadis. Jadi bukan kita je buat, tak risaulah. Ya. Perbincangan hadis mengatakan Nabi tidak berkunut. Kenapa ada mazhab kata tak kunut? Ya. Mazhab lain tak kunut mazhab.
Yang kunut ni mazhab Hanafi, mazhab Maliki dengan Syafi'i. Yang tak kunut mazhab Hambali dengan Hanafi. Yang besar 4 ni lah. Ya. Sebab mereka berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Tadi ada Anas, lafaznya lebih kurang sama. Apa kata Ibn Mas'ud, dan hadis ni ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Standardnya lebih tinggi lah tadi daripada ya riwayat Al-Baihaqi tadi. Apa kata Ibn Mas'ud? Annahu sallallahu alaihi wasallam qanata fi salatil fajr syahran la thumma taraka. Sama macam Anas kata. Semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut pada sembahyang subuh sebulan, kemudian tinggalkan dia. Anas kata Nabi kunut nazilah sebulan, kemudian berhenti, tapi subuh Nabi teruskan sampai mati. Ibnu Mas'ud kata tak, Nabi kunut subuh pun sebulan je, kemudian Rasulullah tak buat dah. Jadi ada riwayat dua. Itu je puncanya. Tapi tak boleh lah bila mana dua-dua hadis ada. So orang kata no, patutnya ikut yang ni je, yang tu tak ikut. Tak boleh lah. Tak pakai nak kata-kata. Ya. Cuma tahap hadis tu yang berbeza. Jadi sekurang-kurangnya kita menghormati perselisihan. Kalau kita tak nak kunut, kita tak payah kunut lah. Tapi kalau jadi imam kat tempat negeri-negeri yang memang beramal dengan mazhab yang mengamalkan kunut, kena hormat lah. Gitu. Ya, jangan jadi imam kat sini tak baca doa kunut. Kita panggil lah nanti. Itu je. Kalau kat Perlis tak apalah, memang tak payah kunut. Jangan baca kunut pula kat Perlis, gaduh lagi. Kan gitu hidup kita. Senang je hidup ni sebenarnya kalau bijak. Bukan jadi hero. Kita tak boleh jadi hero kat mana-mana tak kuat pun. Kan, hero ni pertama dia kena kuat. Kena sasa. Kita dah tak berapa handsome. Memang berlakon pun tak boleh jadi hero. Ilmu pun tak mantap mana. Ya, kalau mantap dia takkan jadi isu ni. Sebab tak mantap tu yang mengamuk, kata tak ada kunut, tak ada kunut, tak ada kunut. Tak mantap tu. Memang tak hero pun. Cuma cuba berlakon jadi hero, tapi biasanya gagal lah. Jadi sebenarnya doa kunut ni ada dua hadis. Yang pertama hadis Anas yang mengatakan Rasulullah kekal berkunut sampai yang subuh ni, sampai Rasulullah wafat. Yang kunut sebulan tu kunut nazilah. Sebab Rasulullah hantar 70 orang sahabat, wafat kena bunuh semuanya. Maka mazhab yang tidak beramal dengan kunut pegang hadis Ibn Mas'ud, Muslim ini, ya, dia menyebut bahawa Rasulullah kunut subuh ni sebulan je, kemudian Rasulullah berhenti, tak buat dah. So, ya, itulah saja. Bagi yang mempelajari kaedah ya, hadis Ibnu Mas'ud, komentar hadis Ibnu Mas'ud ini tidak berkunut. Hadis Anas bin Malik seolah-olah ada pertentangan. Ada pertentangan, macam ada bertemu. Dia orang ni duduk dengan Rasulullah dulu, tapi kenapa lain pula statementnya? Kan? Hadis ni nak sampai pada Imam Muslim, nak sampai pada Imam Al-Baihaqi pun berapa orang yang cerita? Kan? Kita pun satu kampung ni, kalau Pak Mat tergulik bawah tu, sampai orang kelima, ya, dia cerita Pak Mat mati kena langgar lori dah. Esok kata, kau Pak Mat kata mati kena langgar. Kau jangan sebab aku gitu. Bayangkan. Ya. Jadi kena bayangkan, lepas-lepas ni kalau ada persisian, lepas tu kita menerima, ya, bersangka baik. Status hadis yang kuat tu dihormati. Bagi kaedah yang mempelajari kaedah tariqut jama' wa tafriq, ya, cara untuk menghimpunkan satu maklumat dan juga mencari panduan mana yang lebih utama, ya, mengumpul dan menggabungkan hadis. Dipahami bahawa hadis Ibnu Mas'ud tidak pun melarang kunut pada solat subuh setelah itu. Ada tak sebut? Dia cuma cerita saja. Ya, dia cerita Rasulullah tidak berkunut. Anas pula kata Rasulullah berkunut. Jadi tak ada cerita larang, cuma cerita maklumat. Dalam kaedah usul fiqh pula disebut yuqaddamul muthbit 'ala an-nafi lijtimai 'ala ziyadati ilmi. Dalam kaedah fiqh pula disebut begini, ya, benda-benda yang menetapkan satu amalan itu lebih diutamakan daripada yang menafikannya. Kenapa? Kerana yang menetapkan satu amalan itu menghimpunkan, ya, merangkumi kesempurnaan pertambahan ilmu dan amalan. Ya. Jadi tak ada pertembungan sebenarnya. Begitu. Orang dulu dah tadi dah ada kaedah dah pun. Dia larang ke? Dia tak larang. Rasulullah larang ke? Tak. Cuma dia cerita apa yang dia nampak.
Saya tak tahu, saya dengar cerita orang ni yang gitu. Tapi dia ni Anas, ni sumber maklumat dia yang nampak, yang bercerita. Ibnu Mas'ud perasan Rasulullah tak kunut subuh lepas sebulan. Ya, Anas bin Malik kata dia perasan Rasulullah kunut sampai mati. Maka dua-duanya maklumat. Maka oleh kerana kaedah fiqh yang menetapkan satu amalan tu lebih diterima daripada yang menafikannya. Kenapa? Ada kebaikannya di sudut pertambahan ilmu dan amal. Wallahu a'lam. Kita sebut je. Ya, sebab tu ngaji je. Ngaji ni bukan menambah. Ngaji ni ambil maklumat. Bila ada maklumat, kita bertindak betul lah. Tak marah orang tak kunut. Ya. Tak juga marah orang kunut. Sebab kita tahu. Mungkin dia ni mazhab tu. Tapi kalau dia jadi imam, dia kena hormat kita. Selesai. Kat rumah dia suka hati, dia nak kunut tak kunut. Ia bermaksud dalil yang mengikhbarkan adanya suatu perkara haruslah didahulukan. Ya, kalau bertemu buat tak buat, kena dahulukan buat. Itu kaedah fiqh. Harus didahulukan daripada yang tidak mengatakan ia ada, kerana dalil yang menjelaskan adanya perkara tersebut menunjukkan hujah yang lebih kuat. Ya, ini kaedah usul fiqh lah. Oleh itu dalil yang mengatakan Nabi berkunut adalah didahulukan daripada hadis yang sebaliknya. Ini dalam kaedah fiqh. Okay, jadi mazhab lain sebagai maklumat kita, mazhab Hanafi kata tidak ada kunut subuh, tidak disunatkan. Mereka kunut tapi kunut witir sahaja. Macam sembahyang tarawih itu ada kunut witir. Mazhab Maliki sunat dibaca sebelum rukuk. Sebelum rukuk mula. Dia ada kunut tapi baca sir tanpa mengangkat tangan. Dia peruntukkan masa baca masing-masing. Tu kalau nak ngaji semua mazhab ni, sempat kita nak ngaji? Tak sempat lah. Yang ini pun berapa jam ni kejap 2 rimah dah start bila nak habis lah. Lui pukul 12 lah. Mana ada lui pukul 11. Jalan jam. Okey, tak apa, kejap lagi. Kau apa ni kita? Jawab je. Mazhab Hambali tidak disunatkan. Jadi mazhab Syafi'i lah yang jelas angkat tangan sebab hadis tadi pun selepas rukuk. Kan? Ini Abu Hurairah kata tadi. Jadi yakinlah apa yang kita buat ni tak ada masalah ya. Dan kita pun tak nak buat masalah ya, cuma kita nak pertahankan apa yang dah kita buat selama ini, itu je. Bukan nak gaduh dengan orang tak ya. Yang ke-11 perbincangan kita hari ini qada salat. Sebab ada orang kata sembahyang tak payah qada. Dah tinggal dah taubat jelah. Betul ke gitu? Pendapat yang tahqiq yang paling benar dalam mazhab qada juga merupakan satu pendapat jumhur majoriti ulama adalah seorang yang meninggalkan solat dengan sengaja wajib qada dengan segera. Wajib alal fauri, on the spot. Dia tinggal solat dengan sengaja, sedar dah insaf, taubat. Habis tak payah makan nasi tak? Janganlah gitu. Pada kadar segera yang munasabahlah. Jangan sampai semayang meninggal. Nampak tu 3 hari semayang tak berhenti sah. 10 tahun ditaubat sungguh, alhamdulillah mati. Kenapa tak makan, tak minum, semayang je. Tu bodoh namanya. Agama kita tak pernah ajar kita beribadah sampai mati, tak ada. Rasulullah larang sampai. Ya, kalau puasa sampai mati itu bukan hebat. Semayang ya, masjid runtuh tak nak keluar biar mati tengah semayang, tak. Tu bodoh semua. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan ya kamu binasakan, campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Sebab tu tujuan pensyariatan datang pertama sekali hifzul nafs, memelihara nyawa, nombor 1. Ada ulama kata hifzuddin, tapi sebenarnya hifzul nafs. Sebab kalau dah tak ada nyawa, agama pun tak boleh bangun. Kalau semua mau Islam mati, dah tak ada agama ni. Jadi tak boleh kerana beribadah sampai mati, tak. Ya, memang nak bangunkan agama, tapi jangan sampai modalnya dah tak ada. Nyawa modalnya dah tak ada modal, cerita agama apa lagi? Dah mati dah ustaz tu. Tak ada cerita agama, mati dah ustaz Raili. Tak ada gelah ni dah. Ada ustaz lain lah ganti, gitu je. Okey? Jadi tolong cuba. Kalau kita tertinggal dengan sengaja, tertinggal dengan sengaja macam mana sah? Tinggal dengan sengaja. Yang itu wajib. Artinya kalau memang dulu kita tinggal tu sebab memang kita tak nak sembahyang dan sekarang ni baru insaf, baru sedar, maksud dengan segera tu jadualkan. Ya, setkan masa, utamakan. Jangan sibuk nak sembahyang sunat tapi buat yang fardu. Orang sembahyang qabliyah, dia sembahyang qadha.
Kalau tengok waktu dah nak qomat dah dekat, jangan bantai qada pula. Ya. Waktu nak qomat tinggal 30 saat, kau qada sembahyang zuhur yang semalam, macam mana? Ini buat perangai juga ni satu yang lain ni. Dikir dia. Ba'diyah nantilah kau tak faham. Kan? Adalah sembahyang belakang imam. Aduh. Ni semalam pun kita bahagian macam mana orang yang suka datang masjid, ya, sembahyang waktu tinggal 30 saat dia sembahyang sunat. Macam mana nak buat? Dalam belakang imam lah tu. Bila nak qomat tak boleh. Haji tu dah bising dah. Nak ambil cucu. Tengah hari. Ambak qomat ni. Tak sembahyang takkan nak qomat. Takkan nak qomat ke qomat je? Sebenarnya qomat je. Biar dia urus diri dia. Kalau orang macam ni dia tak faham. Datang sembahyang jemaah ni sebenarnya untuk memupuk kesatuan, perpaduan, keharmonian. Kalau masing-masing buat apa sendiri bang, tunjuk elok, tunjuk taiko je tu. Dia sembahyang kat rumah je. Awak kena hormat suasana tu. Apatah lagi dah ada time macam tu. Dah tahu dah 30 saat. Mana ada orang sembahyang 2 rakaat 30 saat? Tak hormat ni. Orang tak kerti hormat orang mai. Tak payah dia hormati. Habis nak macam mana Ustaz? Saya kata qomat, lepas tu angkat 3-4 orang angkat dia kat belakang. Jadi yang berani lah buat. Yang tak berani jangan juga. Tengok dia badan macam mana. Dia kitai kita sekali tombang jangan. Tapi itulah hukumnya. Maka orang yang qomat, ya, kena on time. Pertamanya, ya, pastikan imam dah sedia, dia qomat. Orang-orang begitu tak perlu dihormati. Dan dia yang kena urus solatnya ni. Sebab Rasulullah ada satu hadis. Ini perbahasan pun ada. Orang tengah sembahyang qomat dilakukan. Ya, bukan sengaja, bukan dengki, tak. Memang dah sampai masanya kena qomat. Tak boleh hormat orang gitu. Maka orang yang solat tu dia kena tahu. Sebab Nabi kata la solata. Idza uqimatis solat fala solata illa faraid. Bila mana dah iqamat tak ada solat melainkan sembahyang fardu. Maka ada setengah fuqaha kata kena batalkan sembahyang tu sebab menyertai sembahyang jemaah lebih utama. Maka boleh batal. Kalau dibatalkan betul lah tu. Ya, tapi ada satu lagi ulama, kelompok ulama kata yang lebih baiknya jangan batalkan sebab Allah kata wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan yang sedang kamu buat. Tapi nak macam mana? Segerakan, ringkaskan, cepatkan sembahyang. Saya rumuskan macam ni, siapa yang berada di rakaat pertama batalkan jelah masuk. Siapa yang dah berada di rakaat kedua ringkaskan. Ya, baca Fatihah saja, jangan baca surah Al-Baqarah pula lepas tu sembahyang sunat. Itu memang cik pasal tu. Baca tahiyat akhir pun sampai Allahumma shalli ala Muhammad birukun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk solat. Oh comel. Tapi jangan buat perangai lah. Datang lambat sembahyang solat pertama belakang imam tu apa. Itu yang perangai tu. Sembahyang belakang lah. Kalau sayang sembahyang sunat tu. Wallahu a'lam. Okey, jadi sembahyang fardu ni kena qada, wajib segera. Ya, begitu juga orang yang lupa atau tertidur wajib qada. Ketika mana dia sedang ingat, ya, dan bangun daripada tidur kena segerakan, tapi tidak diwajibkan bersegera, cuma adabnya kena segerakan. Jadi kita yang tinggal sembahyang dengan sengaja, contohnya, ya, ini pun patut tak berlaku lah. Antaranya kan kita kata, kak tak sembahyang kak, sembahyang tak, nanti saya qada. Ini pun ayat orang tak faham. Nantilah saya qada je lah kat rumah, kotor. Yang kain ni kotor. Orang lagi pun, bang tak sampai bang. Alah saya kotor dalam rumah, seluruh kotor ni. Sedap pun kau. Kalau kena peti nanti macam mana tu nak jawab tuan. Saya rasa gitu je. Supaya faham. Dan sembahyang ni kitab mawquta. Ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Engkau sedar waktu sekarang sembahyang. Sedar, sihat, semua boleh buat. Kenapa tak sembahyang? Sebab seluruh kotor. No. Sembahyang tak boleh ditangguhkan kecuali dengan tertidur atau terlupa. Ya, ini pun sengaja berdosa tuan-tuan. Yang buat begitu confirm berdosa. Dan tak boleh buat begitu. Sembahyang kena pada waktunya. Hatta kalau tak ada wuduk, tak boleh berwuduk pun kena sembahyang hormat waktu. Macam tu sekali. Dan orang yang cakap itu tuan, tak apa tuan sembahyang seluruh kotor, tak apa sembahyang, nanti balik sembahyang ganti. Kalau ganti ke baik tak sembahyang. No, tak sama. Kalau kena petik kau nak jawab dah tuan. Sebenarnya boleh urus, kan? Nak ajar juga macam mana nak urus. Seluar kotor orang lagi. Spender je kotor. Kan? Masuk bilik air tanggal seluar dalam. Tapi jangan tinggal kat situ surau sian menuju masjid nak kemas surau tu. Seluar dalam siapa pula? Tak pun basuh lah. Perah saya pakai balik. Cuma sejuk sikit lah. Itu pun nak ajar.
Bila mana kotoran tu kita alihkan air dia. Jadi suci, perah kering-kering sikit tapi tak kering mana lah. Ya, cuma sujud tu sejuk lah nanti. Yang tu tanggung sendiri. Dah nak ajar benda gitu, nak beralasan je semayang ni. Ya, tapi saya notis sangat tu solat dalam tu tolong jangan tinggal dekat bilik air. Nyanyi. Orang-orang surau AJK nak bersihkan tengok Allahu Akbar. Okey. Jadi yang tertidur tak sengaja terlupa, ya, maka dia tidak diwajibkan bersegera, tapi adabnya perlu juga bersegera. Ya kan, kita hutang, kita mampu bayarlah cepat gitu. Kiasannya hutang. Jadi saya sendiri pun pernah lupa semayang, terlupa, bukan sengaja terlupa. Dia sebab antara persisihan waktu tu kan. Kadang-kadang kita ada satu program lain kan. Macam ni sampai-sampai tadi lepas Zuhur. Padahal kat rumah tadi dalam jalan tak semayang lagi. Ya, masuk waktu time jadi semayang dah mula, kita pun semayang dulu. Macam saya balik dari satu program kuliah Zuhur, yang oleh kerana bos panggil cepat ada apa benda. Kuliah Zuhur ke? Tak ingat saya. Satu program sebelum Zuhur. Ada kuliah sebelum Zuhur. Ya. Waktu Zuhur tu belum masuk lagi saya bergerak balik. Sampai kau habis, dia berbuah meeting. Baca. Sembahyang asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Aku tak sembahyang Zuhur. Tak ingat dia. Itu situasi dia. Itu terlupa, tak sengaja. Ya, yang tu tak boleh buat, tak boleh minta. Macam bulan puasa lah, termakan. Kan? Bukan dapat. Ya, termakan, tapi kalau makan Maggi sampai tambah 2 kali, 2 pinggan, itu bukan terlupa. Kan? Terlupa ni biasanya tak sempat minum air lah. Style makan. Dalilnya diriwayatkan kena qada ni adalah riwayat Abu Qatadah. Beliau berkata para sahabat ada menceritakan kepada Nabi tentang mereka tidur sehingga terlepas solat dan dulu Nabi bersabda, tengok, terlelap. Para sahabat tak tengok bola malam tak ada sembang kedai mamak lama-lama merapu, tak ada. Ini memang letih tidur. Annahu laisa min naum tafrid, innama tafrid fil yaqdha. Sesungguhnya tidaklah pada tidur itu kecuaian, ya. Orang yang tidur dia tak sedar waktu solat berlalu, itu bukan cuai dia. Ya. Wa innama tafrid fil yaqdha. Ya, adapun yang kecuaian itu berlaku ketika jaga. Fa idza nasiya ahadun salatan aw nama anha, apabila seorang kamu lupa daripada solatnya ataupun dia tertidur daripada waktu solatnya, fal yusalliha, maka hendaklah dia sembahyang solatnya itu ganti idza zakaraha, bila dia ingat nanti. Kena qada artinya. Sembahyang kena qada. Hadis ini menunjukkan jika kita meninggal solat tanpa sengaja kerana tidak terlupa, dia pun wajib qada. Maka meninggalkannya secara sengaja tentulah lebih wajib lagi untuk qada. Ya, jangan ikutlah pendapat-pendapat yang picisan, yang kecil-kecilan. Sebab hari ni popular juga. Kita yang tak payah buat ni memang kita viral sangat. Sebenarnya sembahyang tak payah qada. Cukup taubat je. Sedap kau taubat je. Ya Allah, apa dosa aku? Tak sembahyang 10 tahun, ya Allah, nangis sekejap. Dah, tak payah. 20 tahun tak sembahyang tu nangis sekejap je. Ya Allah Maha Pengampun. Tapi kita tinggal ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama yang telah bahaskan benda ni secara jelas, dan majoriti ulama kata apa? Sebab mereka ni panduan kita, rujukan kita. Inilah yang difahami dalam fahul kitab, iaitu qiyasul aula atau qiyas jali, qiyas, ya, kiasan yang lebih jelas, yang lebih utama. Dalam kaedah usul fiqh menyebut babut tanbih bil adna 'ala al-adna al-a'la. Ya, bab peringatan dengan lebih ringan atas yang lebih berat, iaitu kalaulah yang tertidur pun wajib qada, takkanlah yang tak tidur sengaja tinggal sembahyang tak wajib qada. Gitu. Kan? Kalaulah orang kaya, orang miskin pun kena bayar zakat, takkanlah orang kaya tak bayar zakat. Gitu maksudnya. Dalam contoh di atas, yang lebih ringan merujuk kepada meninggalkan sembahyang tidak sengaja, tidur atau lupa. Yang berat adalah tinggal sembahyang sengaja. Dalam hadis lain Nabi sebut, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Itu Rasul sebut jelas. Hutang. Maka hutang Allah lebih layak, lebih berhak untuk dibayar, ditunaikan. Hutang Allah tak sembahyang, senyum je. Boleh. Kita ada duit, kita hutang dengan kawan 10,000, kita bang, saya minta maaf bang, yang saya tak boleh bayar hutang abang.
Kenapa? Saya minta halal je lah bang. Boleh macam tu. Orang tu pun tengok kata bang, kau beli motor baru ke? Dia apa? Saya memang ada duit tapi saya minta halal bang. Menungguk. Kan pelik sebenarnya tu. Itu dia. Subhanallah. Jadi kita ni senang saya. Sebab tu jangan buat muka handsome sangat. Siapa yang ada hutang, recall balik Siapa yang ada hutang, tangan terus jadi imam kat sini. Ya, siapa boleh jadi imam qada lah. Macam mana? Ya, semalam ada cerita kat Majalah ramai. Ada satu surah Nur kot, dilantik 8 orang imam, 8 orang bilal. PP senang. Jadi siapa boleh jadi imam. Qualify sikit, baca Fatihah okey. Ya, semua tak ada gaji. Dan backup lah, maksudnya qualification. Jadi semua orang melayakkan dia untuk backup imam, jadi tak ada masalah lah nanti. Tapi ingat, kita kena tengok balik sejarah silam saya. Saya sendiri ngaku saya umur balik saya dalam 19 tahun saya tak semayang. Bila zaman dulu saya ni lahir tahun 70-an je geng mana. Ya. Kalau terus semayang tu jaga tu memang anak. Cuma saya ada satu tabiat pelik, mak saya kata, "Kau dulu masa darjah 6 ke semayang biasanya yang umur baru balik ni semayang isyak dengan subuh, kita tak semayang. Isyak sebab tengok TV sampai tidur. Subuh tu memang tak bangun. Pergi sekolah tapi tak semayang lah. Mak pun tak suruh semayang dulu. Kan? Tapi jadi ustaz juga rezeki macam mana? Jadi background kita tak tahu macam mana. Jadi saya qada setahun juga asal saya. Tabiat saya yang kata aku nampak, mak saya cakap lah, yang mak nampak ni kau akan jadi orang agama sebab apa? Kau dulu main bola macam mana pun, kalau asal-asal kau balik dulu semayang dulu. Masa tu sekolah rendah. Saya tak ingat. Mak saya ingat. Lepas tu dia santos saya seorang agama. Ni seorang je. Daripada saya 21 orang yang jadi ustaz, seorang ni je. 21 orang yang jadi ustaz ni je seorang. Yang lain yang tak semayang pun ada. Macam mana tu? Tengah pujuk ni. Tengah pujuk. Kan? Jadi rezeki masing-masing. Ya. Jadi nak ceritanya sembahyang kena qada, jangan tak qada. Pendapat ulama dalam Fathul Mu'in, dalam Hamish I'anatul Talibin, Hamish ni nota kaki dia. Disebut begini, wa yubadir min man marra bi fa'itin wujuban in fata bila udrin falyalzim al-qada'u fawran. Dan wajiblah menyegerakan oleh orang-orang yang meninggalkan sembahyang untuk qada solat yang luput itu, jika yang luput itu luput tanpa uzur, maka wajib qada dengan segera. Qala Syekhuna Ahmad Ibn Hajar, walladhi yadhhar annahu yalzamahu sarfa jami'i zamanihi lil qada. Lagi tegas ni Syekh Ahmad bin Hajar menyebut bahawa menurut apa yang zahir, sesungguhnya wajiblah digunakan seluruh masanya untuk qada, illa ma'ada ma yahtaju li sarfihi fiha fima la budda minhu, kecuali hal-hal yang memang perlu dilakukan, makan, minum, tidur. Tapi ada masa ekstra, tak boleh lepak kedai mamak, kena qada sembahyang. Tak boleh main PUBG, tak boleh. Tak boleh tengok Shopee, tak boleh. Nak beli barang ni, sembahyang tu qada. Gitu. Siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, itu hak Allah yang perlu ditunaikan. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, dan diharamkan dia melakukan amal-amal sunat yang menyibukkan, ambil waktu untuk dia qada tu. Sebab tu saya kata tadi, qabliyah ba'diyah tak boleh dulu sembahyang. Ada juga lah Rasul, kalau dia dalam tempoh tu dia jadualkan, dia memang tahu saya sembahyang zuhur ni takkan saya nak 4 rakaat nanti lepas sembahyang zuhur saya tak tahu lah, nak sembahyang sunat boleh. Dia ulama kata haruskan untuk memesrakan dia dengan ibadah, kan? Asyik 4 rakaat memang kau kodok sembahyang, kau tak sembahyang dulu. Kantoi pula Pak Imam. Suka saya pujuk begini. Kadang-kadang kita bila mana beramal, orang tengok kita sembahyang kan, dia pun tengok, sembahyang apa bang? Mas sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, saya salam dulu. Dia katakan sembahyang zuhur 2 rakaat, salam kan? Tak jadi. Mesti kau tak nampak. Macam mana nak cakap tu? Ada orang tak jadi buat, takut. Kita masih bertuhankan manusia. Sebab ni bila lillahi ta'ala sembahyang, kita tak kisah dah.
Yang kena sebut je, abang dulu tak semayang. Ni semayang qada lah. Jadi abang qada sekarang ni. Ni pun ada 2 tahun lagi tak semayang qada lagi 2 tahun ni. Nanti dia pun ending kata, bang, saya pun banyak kita tak semayang ni bang. Macam tu. Kan jadi dakwah. Hari ni ramai orang tak semayang lagi. Ramai. Jadi kita bagi jalan, bagi panduan macam mana nak qada. Tak apa, cerita je agama. Jangan riak sudah. Ya, kita riak nak tunjuk orang supaya orang ikut amalan kita, tu namanya qudwah. Boleh saja. Kak semayang? Bukan banyak sangat semayang. Allah. Dulu akak kan macam Haji Rashid. Ya. Zaman Haid Ramil dulu. Ya, zaman dijadis. Ingin ku milik kasih ayu jelita, kan? Zaman-zaman tu manalah ada orang semayang sangat. Ustazah pun jambul nampak. Mana nak semayang ni ke ahli syurga lah. Jadi ngaku je lah. Kita qada tu tak ada masalah. Ya, memang kena qada. Nak macam mana? Anak cucu kita ni untung sangat. Dia hidup dengan zaman orang dah semayang. Surau tu mana semua ada. Dulu siapa kisah? Siapa kisah semayang tak semayang? Tak ada orang kisah. Zaman Biramli, zaman Pak Maun tu. Kan? Pergi Kalabu Malami tu mana ada orang semayang? Tak ada. Tak ada orang semayang sangat. Alhamdulillah. Okey, jadi jangan sibukkan dengan beramal sunat kalau kita masih ada hutang. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan seorang yang meninggal solat fardu wajib qada. Satu. Yang kedua, jika meninggalkan kerana uzur terpaksa maka qada boleh dilambatkan, tapi sunat segerakan. Yang saya sebut tadi. Ya, ada keuzuran, lupa dan sebagainya, tak apa, tak segera, tapi elok segerakan. Jika tinggalkan tanpa apa keuzuran, utamanya meninggalkan kerana sengaja, maka wajib qada segera, alal fauri. Kita dah sebut. Qada solat yang banyak ditinggalkan adalah diqada mengikut tertib. Cara ditinggalkan yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudikan. Tertib ini hukumnya sunat. Boleh saja nak sembahyang subuh je dulu. Ataupun asar je dulu boleh. Tapi yang sebaiknya ikut sunan. Zuhur kita sembahyang zuhur, maghrib sembahyang maghrib. Ya. Contohnya kalau 2 tahun kita nak qada, mungkin kita buat. Ya, orang lain sembahyang subuh sekali, kita sembahyang subuh 2 kali. Mungkin kita nak cepat sikit, kita buat 3 kali sembahyang subuh. Ya. Orang lain sembahyang zuhur dah balik nak tutup pintu nojo, oi cepatlah je. Jangan sekali sini. Sembahyang kat rumah lah, jangan nyusahkan orang. Orang nak tutup PKP ni. Ya. PPN ni. Perlahan Pemulihan Negara ni. Tapi dah buka kan surau, tak ada tutup. Kat luar tu boleh sembahyang. Jika yang ditinggalkan itu sunat rawatib, iaitu sunat yang sunat dikerjakan sebelum fardu, boleh juga diqada. Sembahyang sunat rawatib pun boleh qada. Tapi abang yang fardu tak boleh qada, jangan sibuk nak qada sunat rawatib lah. Sembahyang sunat rawatib boleh qada sebab Nabi pernah sembahyang asar, dan lepas sembahyang asar Rasulullah sembahyang sunat 2 rakaat. Para sahabat tanya, sembahyang apa? Kata lepas asar tak ada sembahyang. Rasulullah kata, aku qada tadi. Lepas sembahyang zuhur tadi ada orang jumpa aku. Ya, dia suruh aku selesaikan masalah dia kat kampung dia. Rasulullah pergi. Jadi tak sempat nak sembahyang ba'diyah zuhur. Ada 2 cerita. Pertama nak cerita boleh qada sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni. Kalau tak sempat jangan marah sangat. Ya. Macam 2 rakaat sebelum subuh kan lebih baik pada dunia dan seisinya. Sekali-sekala terlepas qada lepas sembahyang subuh. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan hari qada. Tentang fadilat tu besar, hari-hari sembahyang subuh lambat, lepas tu 2 rakaat sebelum subuh buat juga. Malaikat pun geram tengok kita, mesti qada je. Tahan aku nak tulis pada qada. Boleh saja. Yang keduanya, daripada sunnah Nabi ni kita dapat tahu bahawa rupanya Rasulullah ni dia lebih mendahulukan hajat manusia daripada perkara sunat. Nampak tak? Sebab dia dengan orang minta tolong, mana lebih besar? Tentu pahalanya lebih besar tolong orang. Ada orang makcik tu keluar, ya, minta derma, Assalamualaikum. Kita boleh cakap, jap makcik ya, sembahyang sunat je 2 rakaat. Salah tu. Salah. Ya, ingat ni saya cakap salah. Sepatutnya apa? Pergi tanya makcik, ada apa makcik? Boleh tak tolong tengok kita makcik? Allah, saya tak sembahyang sunat lagi. No, tak ada sembahyang sunat lagi, tolong tu. Pahala lagi besar. Allah tak tengok 2 rakaat kamu ni, tak tengok. Ha? Tu kebijaksanaan dalam menilai satu-satu kelebihan dalam beramal. Fardu kita dah buat dah, itu cukup dah dengan Allah. Kalau nak qada nanti qada, kalau tak nak qada pun yang kita tolong orang tu lagi besar. Kalau tidak, kenapa Rasulullah tinggalkan? Kan kadang-kadang ada Pak Imam yang sailu, nak kenduri dah.
Orang dah tunggu lama kat situ tu. Nak ajak pergi rumah. Dia sembahyang ba'di Isyak, lepas tu sembahyang witir 3 rakaat lagi. Ya Allah. Imam kan ni angkat masuk dalam kolah je lah, senang. Nyusahkan orang tu. Dia ingat dia hebat gitu. Tak hebat. Itu tak jahil. Dia tak alim sebenarnya. Dia tak faham. Sebenarnya sebab tu tak apa. Macam mana ni? Itulah kita ni jemaah dah tunggu ramai. Malam ni tak boleh buat boleh lama. Tak apa-apa. Kita sembahyang asal. Saya doa pendek saya begitu. Baru. Gitu kita dengan manusia. Yang fardu tetap diutamakan, tapi yang sunat sebab kita boleh qada, boleh tangguh, tapi hajat manusia itu bawa kemuliaan. Ya, itulah. Solat sunat yang dikerjakan kerana sebab-sebab khusus, utamanya solat khusuf syams, gerhana matahari, khusuful qamar, gerhana bulan, solat istisqa tidak disyariatkan qadakan kerana selepas waktunya. Tak ada qada tu yang berkait dengan gerhana tu takkan nak qada. Dah habis gerhana tu, saya tak sempat tadi, kita buat yang sembahyang qada tak ada. Habis. Boleh lagi kan? Tak banyak dah, sikit je. Tak banyak, boleh habis. Saya habiskan. Tips solat khusyuk. Saya pun sedang menyiapkan buku khusyuk dalam solat. Belum sampaikah masanya, belum sampaikah waktunya. Doakan buku tu siap, kita boleh jadikan bahan rujukan untuk kita ngaji. Khusyuk solat belum sampaikah masanya. Sebab tu ayat Quran Allah tegur kita, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah masanya untuk orang-orang beriman ni tunduk hati mereka mengingati Allah. Sampai bila kita nak sembahyang tak khusyuk? Buku tu antara lain bercerita tentang keperluan khusyuk, macam mana khusyuk, takrif khusyuk, langkah-langkah menuju khusyuk, gangguan dalam sembahyang, gangguan syaitan apa semua. Lepas tu di ujungnya saya translate siap bacaan sembahyang. Kita terjemahkan doa buku tu. Kalau keluar baru kita sambung pengajian. Dah peringkat akhir pun saya tulis. Moga-moga cepat diterbitkan. Sebab saya terkesan, saya baca satu ayat Quran surah Hadid tu saya terkesan. Allah tanya kita bila sampai kan? Ada orang nak mati esok dah tapi dia tak pernah sembahyang khusyuk. Sebut Allahu Akbar pun tak pernah rasa. Allah Maha Besar. Tetap dunia dia besar, bisnes dia besar, gaji dia besar, pangkat dia besar, jawatan dia besar, bini dia besar. Marah pula bini besar. Jadi itulah ya. Ini hajat saya, niat saya memang nak jadikan buku tu buku rujukan saya sendiri mengajar insya-Allah. Jadi ini ada beberapa tips untuk khusyuk. Imam Ghazali sebut 6 perkara. Yang pertama sekali hudurul qalb. Nak khusyuk ni kena bawa hati. Sebab tu tuan-tuan jangan Allahu Akbar melainkan tuan-tuan sedar saya sekarang ada Allah. Hadirkan hati. Tak guna sembahyang. Bukan tak sah, tak guna maksudnya tak efektif, tak akan beri kesan pada jiwa kita. Kalau kita sembahyang Allahu Akbar, cakap Allah Maha Besar, tapi masih benda-benda lain masuk dalam kepala kita. Itu yang Umar Ibn Aziz, orang tanya macam mana sembahyang dia, Anas bin Malik kata sebiji macam Nabi sembahyang. Ya. Umar bin Abdul Aziz ni kita tahu khalifah umat Islam yang dah lewat. Ya, tapi Anas bin Malik ketika itu dah lanjut usia pun dia sembahyang, dia kata lelaki ni sembahyang macam Rasulullah. Sebiji. Aku rasa macam ni. Dia sebab dia pernah dia hidup dengan Rasulullah lama. Kan sampai umur dia 18 tahun dia hidup dengan Rasulullah. Nanti pun umur dia panjang dia sampai zaman Umar bin Aziz. Dia kata lelaki ni sembahyang macam Rasulullah. Umar bin Aziz pun tak tahu, dia tak pernah jumpa Rasulullah. Orang tanya, ya, dan dia ketika itu Amirul Mukminin, Perdana Menteri. Hebat kan? Perdana Menteri sembahyang khusyuk. Nak cari mana ni? Sembahyang, maknanya Perdana Menteri jadi imam, rakyat semua rasa khusyuk sembahyang tu. Allahu Akbar. Hebatnya. Ya, tapi 2 tahun je jadi. Oh, hebat ni Allah tak bagi lama. 2 tahun je. Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur umat Islam 2 tahun je. Tapi cerita dia banyak sangat, terlalu hebat. Sampai dia kata ketika itu kedamaian sampai binatang buas pun duk berkawan dengan binatang-binatang yang jinak. Tak tahulah itu tambahan kot. Nak ceritanya apa dia kata aku sembahyang macam-macam. Cuma bila mana aku mula angkat Allahu Akbar, tidak ada benda yang lain datang dalam minda aku dan hatiku melainkan aku besarkan Allah. Memang itu kan. Allahu Akbar apa dia? Allah Maha Besar. Artinya ana asghar, aku kecil. Amali asghar, kerja aku kecil. Ya, wadafi, jawatan aku kecil.
Ya, dunia ya asghar, dunia aku kecil. Tijarati asghar, perniagaan aku semua kecil. Ailati, keluarga aku semua kecil. Tolong. Artinya bila Allah Akbar, no, tak ada ruang, no, kecil ni semua jangan kacau aku. Aku nak ngadap benda besar ni. Yang itu kena ada. Pernah ada? Jaga. Sebut je Allahu Akbar dan kepala fikir. Pandai ke mana? Haji tu kata semalam nak jumpa kat mana tak ingat. Boleh plan kat dalam saya. Membohong tu Allahu Akbar. Tu tengah sebut tu inna solati wa nusuki, sembahyang aku, hidup aku untuk engkau ya Allah. Ambil garu belakang, bohong. Sudahlah, takkan tu. Lepas tu mula daripada pemula kau kiamat, saya dah bawa perasaan tu, kata sampai bila kita nak sembahyang macam ni? Sampai bila kita nak sembahyang macam ni? Yang sembahyang bukan begitu. Yang kedua kata Imam Ghazali, tafahum. Kena faham. Tak bolehlah sampai sekarang masih tak faham maksud at-tahiyat. Apa maksud at-tahiyat ni? Oh, saya ada cikgu dari dulu nama tahiyat. Bukan tu. Bukan tahiyat Tokijan pun ada cikgu dulu. Kan? Kita nak tahu word by word. Yalah, berapa tahun dah semayang, takkan Subhana Rabbil Azim pun tak tahu maksud dia. Memang tak akan khusyuk lah. 2. 3. Ta'zim, membesarkan Allah. Perasan tak? Dalam gerakan solat semua kita bahasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berapa kali? Siap kali gerak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak besar juga Allah, pelik lah. Tak boleh besarkan Allah juga, pelik lah. Dia sebenarnya sembahyang ni dia memang cakap benda betul. Ya. Dan manusia ni bila dia cakap benda betul dia tenang. Kena faham konsep ni. Sembahyang ni kita besarkan Allah. Memang Allah Maha besar. Allah Maha sempurna, dia tahu segala, dia penyayang, dia milik segala. Dia memang dia besar. Jadi besarkan Allah. Kecilkan yang lain. Besarkan artinya pentingkan Allah daripada yang lain. Nanti kita akan tenang. Sebab tu jiwa kita tenang bila khusyuk, bila ingat Allah dalam sembahyang. Itu tujuan solat. Manusia ni bila cakap benda betul, dia hayati benda betul, dia tenang. Tak percaya tuan-tuan cakap. Ya? Kita bohong dengan bini pun tak tenang dah. Bang, yang mana tadi bang? Jumpa kawan, padahal jumpa janda. Kawan yang mana bang? Alah, kawan mamat tu. Bukan mamat tu balik kampung. Ya ke? Bila nak kampung? Tadi ada je. Bini dia tak? Dah susah dah. Sebab cakap bohong. Kalau cakap betul kan senang. Kita kata perniagaan kita besar. Tak besar mana? Itu yang lingkup tu. Semayang tak tenang. Tapi bila kata Subhana Rabbil Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha besar, wa bihamdih, dan segala pujian untuknya, kita rasakan betul-betul. Kita tenang. Lepas semayang pun tenang. Orang marah pun kita tak kisah. Apalagi orang ajak minum, lagi senyum, terima kasih. Dan itu tujuan semayang tuan-tuan. Itu tujuan semayang. Semayang bukan saja Allah nak ambil masa kita dan kemudian suruh sembah tujuh tombol. Tak. Semayang untuk ni. Semayang untuk manfaat diri kita. Allah tak ambil manfaat daripada hamba dia. Ya. Jadi sebab tu insya-Allah ada masa nanti kita tunggulah buku tu ada baru kita mengaji. Yang ketiganya ta'zim, yang keempatnya haibah, merasakan kehebatan Allah, yang kelimanya raja, kena harap. Harap ni sebab sedari, ialah harap ni, harap terimalah saya walaupun apa adanya saya ni. Kan bahasa Melayu tu kan. Sudi apalah kiranya terima saya walaupun tak handsome, harap sangat. Gitulah dengan Tuhan. Saya ni ya Allah, semayang pun tak ingat sangat Allah, tapi harap terima jugalah. Kan, nak harap betul-betul, nak bersih daripada dosa betul-betul tak mungkin, tapi terimalah saya juga masuk syurga. Gitu kan. Saya tahu kelulusan saya ni tak cukup, tapi saya merayu ya Allah. Pihak universiti untuk terima anak saya. Tu kita buat rayuan tu. Rajak lah tu. Anak kita nak masuk sekolah menengah ni, MRSM tak cukup A lah dia ni. Tapi kita buat rayuan, kadang-kadang dapat. Apatah Allah yang suka pada rayuan hambanya, kita akan dapatlah. Jadi bersama dengan kekurangan kita, kita harap. Yang keenamnya, kena malu, kata Imam Ghazali. Kena malu dengan Allah. Yalah, Allah beri macam-macam. Kan, kita cakap banyak bohong dengan Tuhan. Kita kata semayang kita hidup, kita mati, kita semua untuk Allah. Tapi semayang pun tak ingat dia. Kan? Jadi kena malu. Malu ni perasaan seorang hamba dengan Tuhannya atas banyak limpahan kasih Allah pada dia, tapi dia tak dapat balasnya. Cara untuk mendapatkan khusyuk lebih kurang sama tadi dihuraikan. Baca sendirilah nanti.
Ya, ada cerita-cerita tentang orang soleh dapatkan khusyuk, ya, dan itu boleh baca sikit, ya, cerita macam mana. Cerita Abdullah bin Az-Zubair contohnya, macam seorang sahabat ni dia potong kaki ketika semayang. Itu. Ya, Abdullah bin Zubair ni seorang sahabat Rasulullah yang dia berjarah khalifah kat negeri Syam, tiba-tiba dia kena sakit kat sana. Sakit-sakit tengok kaki dia makin bengkak dan akhirnya busuk. Tak boleh jalan dah. Maka semua kawan-kawan dia kata, ini kena potong dah ni, busuk macam kanser kot. Sopak kulit je kan. Jadi kena potong. Bila nak potong tu, tabib-tabib kat situ pun ada yang Kristian. Dia kata amalan kita bila nak potong kaki ni, dulu tak ada buat bius, kena minum arak. Arak ni bagi tak rasa sangatlah khayal gitu kan. Itu je yang ada dulu kan. Maka bila dia sebut arak, dia kata no, tak mungkin, ya, aku akan buat benda yang haram hanya untuk kerana ini, dia kata. Sedangkan kaki aku ni aku guna untuk ketaatan pada Allah sekalian nama. Ya, aku nak hilangkan dia bersama dengan aku melanggar cara bukannya melanggar. Kalau dah tak ada itu keperluannya, yang ada sebenarnya boleh. Itu roksah dia, dah tak ada ubat lain. Itu je yang ada untuk menahan daripada mati kemudaratan. Tapi dia tak nak. Tapi dia kata takkan nak potong kau macam ni. Takkan nak pegang, sebab nak kena potong tu kena gaji je memang dulu. Gaji manual, ada mesin zaman tu. Tuan-tuan sahabat. Gaji tu gaji. Krak, mati tulang. Takkan nak pegang 10 orang macam tu. Dia kata tak. Macam ni. Ya. Aku akan sembahyang sunat, dia kata, dan aku akan tumpukan khusyuk aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kau nampak satu posisi yang biasanya ketika aku sujud, aku tak bergerak langsung, ketika kau potong. Subhanallah, memang ketika mana dia sujud tu, orang potong kaki tak bergerak langsung. Gila. Yang khusyuk tahap macam mana. Artinya sembahyang tu tak rasa apa-apa. Dia orang sembahyang Allah Akbar tak rasa apa. Kita sembahyang Allah terus rasa macam gatal belakang. Tadi sebelum sembahyang tak rasa. Telinga gatal terus ni. Tadi sebelum takbir okey je. Pelik je, jauh betul. Kita terbalik pada dia orang. Ada orang garu betis sebelum dia tengah sembahyang ni. Allah. Agak-agak lah bang. Tahanlah sikit. Buruk benar sembahyang kita. Jadi ceritanya lepas sembahyang, sahabat-sahabat dia bawa balik lah dia. Untuk bawa balik. Ya Allah, sampai rumah ni cerita hebat dia. Dia dapat berita anak dia mati jatuh daripada bumbung. Orang semua kumul pujuk dia sabar, Zubair sabarlah, Tapi muka dia tu muka tak ada muka macam orang sedih ke, tak ada apa. Muka dia taklah ceria, kalau ceria kata gila pula kan. Tapi tenang muka dia. Dia kata tak apa, dia kata sebenarnya masih okey je sebab Allah hanya ambil satu tangan aku, dia kata, kaki aku. Aku masih ada 2 tangan dan ada 1 kaki lagi, dia kata. Dan anak aku yang mati tu anak aku yang nombor 5. Aku masih ada 6 orang anak lagi daripada 7 orang anak. Allah, begitu punya hati orang yang solat dengan Tuhan ni. Kalau dia syok, dia akan nampak Allah masih memurnikan banyak gitu. Tenangnya sangat, motor hilang, padahal kereta besar gitu. Basikal hidup lagi. Yang motor yang lama tu tak start lagi dah, karat dah. Itulah payahnya hidup ni kalau kita tak pandai, tak ada solat yang efektif. Kita akan nangis banyak. Nangis dunia, bukan nangis akhirat. Nangis dunia je lah kan. Suami tak balik nangis. Padahal suami balik tak layan. Gitu contoh. Okey, di hujungnya saya nak petik yang penting, penyakit was-was. Okey, penyakit was-was ini merupakan gangguan pada orang yang beramal, sehingga dia tak pasti okey ke tak okey, sah ke tak, betul ke tak betul kan. Kat sini Ustaz Muhathir Rajul notiskan bahawa sedikit perbincangan tentang was-was dan penyembuhannya. Was-was ketika takbiratul ihram. Sebenarnya saya ada satu tips yang lebih nak kata lebih efektif lah. Was-was ni dipunca daripada tak pasti kan, betul? Tak pasti ni sebenarnya punca daripada tak ada ilmu, itu je. Tuan-tuan, kalau ada ilmu, ubat was-was ilmu. Itu je. Allahu Akbar, tak masuk apa. Sebab dia tak tahu macam mana yang masuk, yang betul dan cukup syarat, yang sempurna. Kalau dia dah ada ilmu, takbir ni Allahu Akbar lafaznya jelas.
Dua-dua kali malu. Kemudian lintasan niat tu berlaku qasad taruh tayin. Ada ilmu pun tuan. Maka Allah Akbar dia tahu. Ganggulah apa pun. Nak was-was apa yang aku dah buat semua perfect. Itu je sebenarnya tuan-tuan. Was-was ni yang tangkap air tu. Pernah tengok orang tangkap air? Ambil wuduk ke? Saya dulu kat Sarawak Tengah memang tengok pakcik tu seronok ke. Ambil duduk lagi orang tengok. Ketawa tu kulit-kulit. Dia ambil sebenarnya ni kat masjid ni. Oh. Dia tangkap air dalam bola tu. Dia cari yang mutlak. Gila ke apa? Dah air satu kolah memang mutlak. Sebab tu kena ngaji. Air bila mana cukup 2 kolah. Ya, 14 tinmiat tanya hukuman dalam kitab apa dalam penuntut kita cerita saya. Ya. Maka kalau campur najis sekalipun ada tersyak 3-4 biji, tak merubah bau, rasa dan warna air tu, dikira air mutlak, tak payah tangkaplah. Semua tu memang air mutlak. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia tak ada ilmu yang betul. Ya. Takbir pun sama juga. Takbir ni sebab apa yang berkali-kali? Sebelum kita baca tip ni lah. Sebab kita tak tahu yang mana betulnya. Rukunnya apa? Rukun qauli. Qauli ni apa? Sebut dengan jelas. Hurufnya alif, lam, lam, ha, alif, ka, bara tu kena jelas. Okey dah selesai. Dalam tu ada niat. Niat ni apa? Lintasan hati. Itu kita dah belajar. Bila lintas kat hati 3 benda tu, qasad taruh tayin, selesai ya. Tak payah 18 kali Allah. 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 Ya Allah. Kalau jadi imam tu pun kena terajam dah dengan makmum. Kau bila imam nak mula? Itu je. Ya, jadi sebenarnya kena ngaji. Satu lagi kita notis, kawan-kawan kita ni kadang-kadang insaf terus masuk tarikat. Tu yang mau wirid, no lah, tolonglah pujuk dia untuk belajar kitab. Belajarlah solat dulu. Sembahyang pun baca tak betul, Fatihah pun tak betul, kau mau wirid zikir apa. Lepas tu dengar cakap tok guru, kena tipu je lah. Cik guru suruh sumbang 500, 900 dia bagi kau. Ya. Lepas tu cik guru cakap pelik-pelik. Sebenarnya Allah ni dia tidak hidup dan tidak mati. Dia seronok tu. Bengong kalau kita tak kan tak tunggu tadi suka cakap gitu. Allah kita ni tidak hidup dan tidak mati. Dah macam mana tak hidup tak mati benda apa? Dia suka cakap benda pelik itu supaya tak faham dan biar tak faham gitu. Supaya dia take advantage. Untuk guru saya ada satu ilmu yang hebat. Sebenarnya Allah ni tidak hidup. Tidak hidup tidak mati benda apa? Ya. Allah kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah Tuhan yang Maha hidup dan tidak mati. Cakap kafir tu. Tu ada siapa itu cakap, dia kata yang tak hidup tak mati ni tai dia kata. Macam mana pula? Yelah sebab tak gerak. Tak hidup lah. Tapi nak kata mati tak boleh, ada bau dia kata, busuk. Dia saja bahas itu supaya orang sedar lah cakap tu. Ya. Tak ada benda tak masuk akal. Tak hidup tak mati kan ada. Jadi sebab itulah asal agama kita belajar. Tapi yang belajar gini orang tak sonok. Dia suka belajar pelik-pelik gitu kan. Sembahyang ni sebenarnya pakai niat. Sebab apa? Jasad kita ni akan mati. Semuanya akan habis dia makan tanah. Yang akan ada Allah ni roh kita. Maka sembahyang dengan roh. Ini perangkat tertinggi. Bukan sembahyang dengan badan ni je. Guna apa belajar-belajar ni semua syarat. Tengok jari ni. Sebagai dia tu setan. Tu yang tangkap tu. Tangkap air takbir tak masuk-masuk betul-betul guru. Dia 20 kali takbir baru masuk dia lah. 23 kali lah pun. Anak murid yang bagus. Nabi takbir je tu. Gitu je tuan-tuan. Tapi ada panduan kat sini. Was-was kerana kurang ilmu dan faham agama. Sunat bagi orang yang terkena dengan was-was tu mengucap la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Dia fokus. Bukan baca kosong Jadi bacaan-bacaan doa atau zikir dalam agama kita ni bukan tangkal bukan mantra. Dia adalah bacaan yang kena faham apa benda yang aku baca tu. Jadi. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu taubat, aku ni zalim diri aku ya Allah. Zalim apa? Buat dosa dah tahu masuk neraka buat juga. Tu. Jadi. Bukan baca tangkal gitu. Sebab apa yang jin kita baca ayat kursi dia ikut tu. Sebab dia tahu kita tak faham pun. Wala yaudu hifdhuhuma tu kena hayati. Tidak ada jadi beban pada Allah untuk menguasai dan memelihara kedua langit dan bumi ini. Jadi hebat kita besarkan Allah. Baca ayat kursi tu. Kalau baca ayat kursi dah tak betul, maknanya tak faham. Jin pun ikut. Aku terror lagi. Masalah aku lagi betul padamu.
Boleh juga baca doa, dan doa ni maksudnya harap Allah bantu. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswatil khanzab. Ya Allah, aku mohon berlindung dengan Engkau daripada syaitan yang mendatangkan waswas bernama khanzab. Ya, khanzab ni nama syaitan. Jangan bodoh anak pula. Tengok kat kitab, khanzab sedap spelling ni, Khanzab. Minta buat khot pula. Bah tu tarik gulung. Nama syaitan pun. Ni hadis sahih. Khanzab bukan nama sebarang barang nak suka-suka. Dia adalah nama syaitan yang datang pada orang yang solat untuk dia was-was. Boleh juga ulama Abu Hasan Asy-Syazili menyebut ya, bahawa doakan juga dengan zikir Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaq Al-Fa'al. Maha suci Tuhan yang menguasai, yang maha suci, yang maha menjadikan dan maha melaksanakan, merealisasikan, melakukan. Atau baca juga 7 kali ayat in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu di antara pandangan-pandangan dan pedoman daripada para ulama. Tapi asasnya pada saya adalah ya, ilmu. Bila kita ada ilmu, kita merujuk ke situ, selesailah. Ilmu kan cahaya. Yang orang tak ada ilmu, dia tak nampak. Berjalan tak ada cahaya kan susah. Ada kereta cantik tapi nak jalan malam, lalu jalan kampung tak ada lampu. Macam mana? Masuk longkang lah. Masuk parit, langgar lampu. Kan? Begitulah. Begitulah kita dalam kehidupan ni. Ya, kalau ada ilmu, adalah lampu, maka dapatlah kita berjalan betul. Dan selalu saya pesan bahawa lampu yang kita ada tu, tolonglah suruh laluan kita. Jangan suluh muka orang, marah orang. Ya, high beam kan orang marah. Ya, ada lampu suruh muka orang. Sebab kita ada cahaya, suluh muka orang. Tu orang marah tu kat kita selalu. Asyik tegur orang je. Satu orang salah je, kita betulkan diri kita dulu. Moga-moga ada manfaat daripada pertemuan kita ini. Alhamdulillah, tercapai juga hasrat kita untuk menamatkan kitab ini. Dan dengan lafaz yang mulia, tamma bihamdillah rabbil alamin, kita tutup ya talaki kitab ini yang makan masa lebih lebih ini 3 tahun jugalah. Wabihi wallahu a'lam. Sekian dulu, ampun maaf, terima kasih. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Takkan tak buka soalan ni? Tak ada.